Maka kata sahabat, kenapa? Ya Rasulullah, kami tak faham. Kenapa tak buat isyarat sikit? Patut Nabi buat sikit, tengok sikit ke sahabat. Tak, kata Nabi, haram bagi para anbiya melaksanakan pandangan khianat. Hatta akhlak tu pun tak dibuat oleh Nabi SAW. Hatta mata isyarat pun Nabi tak buat pada waktu itu. Ajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bitamin bi khair wa ba'd. Saya muliakan Fadil Ustaz Abu Jihad, saya hormati lagi saya kasihi Tuan Nazir, ahli jawatan kuasa bagi masjid, ibu ayah, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Pertamanya kita memanjatkan setinggi syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana dengan limpah kurnia dan izin daripada Allah dapat sama-sama kita berkumpul pada pagi ini, insya-Allah dalam rangka untuk mendiskusikan kitab Asy-Syamil fi Khulasati Syama'il. Dan kalau diizinkan Allah, insya-Allah kita akan cuba khatamkan kitab ni pada malam ni, insya-Allah. Kitab ini terkandung padanya 242 bait ataupun rangkap syair yang saya karang sebagai ringkasan kepada kitab yang agung karangan Al-Imam At-Tirmidzi, iaitu Asy-Syama'il An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kitab Syama'il karangan Al-Imam At-Tirmidzi besar dan hadis di dalamnya lebih kurang 415 hadis. Ini kitabnya, termasuk syarahan. Ini kitabnya. Kemudian saya ringkaskan kerana melihat kepada keperluan untuk kita memahami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan disebabkan saya telah banyak mendiskusikan dan juga membaca kitab ini kepada para penuntut ilmu, jadi saya terfikir untuk menyusun sebuah kitab yang menjadi ringkasan kepada kitab Asy-Syama'il yang dikarang oleh Al-Imam At-Tirmidzi radhiyallahu anhu. Dan alhamdulillah pada tahun lepas sempat saya siapkan bait-bait rangkap syair yang dengan bahar rajas, iaitu dengan bahar dalam yang disusun oleh Al-Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Bahar rajas dengan bacaan mustaf'ilun 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 dua kali. Mustaf'ilun 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 mustaf'ilun. Ini bahar dipanggil rentak ataupun nagham syair yang telah disusun oleh para ulama Arab. Dan saya mengarang syair dalam bahasa Melayu ni mengikut kepada rentak Arab, rentak yang digunakan lagu oleh yang telah direka oleh Al-Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, guru kepada Al-Imam Sibawayh, Syekhun Nuhah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Nanti kita akan tengok cara baca dia macam mana. Jadi kitab syair saya ni bukan baca gitu je. Kalau baca macam tu nanti kita tak nampak macam syair. Dia kena baca ikut lagu dia. Ikut lagu dia nanti baru nampak macam syair. Tamam. Baik. Saya rasa tak perlu saya panjangkan mukaddimah, kerana kalau panjang mukaddimah nanti kitab tak habis. Yang penting kitab habis. Nah, kita baca kitab sampai habis, insya-Allah. Semalam saya diskusi di Pahang 2 hari. Di sini sehari. Jadi mukjizat lah kalau boleh habis malam ni. Di Terengganu pun 2 hari. Dulu kita buat di Kedah 4 hari. Kedah 4 hari tapi baca semua. Yang di bawah pun dibaca semua sekali. InsyaAllah kita akan cubalah tengok macam mana. Kalau ada rezeki khatam malam ni, insyaAllah. Tuan-tuan doa lah banyak-banyak. Terus sila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
قال المصنف حفظه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخه في الدارين آمين. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang Maha Mulia, Tuhan yang mengutus akan Nabi kita. Selawat dan salam buat yang tercinta, junjungan mulia juga keluarga, para sahabat juga yang mengikutnya, mencintai mereka pasti bahagia. Mari dengar wahai saudara semua, kisah syama'il Nabi yang tercinta. Nah, jadi cara baca dia begitu. Jadi jangan baca segala puji bagi Allah yang Maha Mulia tu saya baca tu ikut lagu juga tu sebenarnya. Nah, kalau baca tak ikut lagu, nanti dia akan jadi tak sama dia punya tempat berhenti dia. Jadi kalau baca mesti segala puji bagi Allah yang Maha Mulia, Tuhan yang mengutus akan Nabi kita, selawat dan salam buat yang tercinta, junjunganmu lia juga keluarga. Macam tu kena baca. Bau mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. Karena Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi ketika menyusun bahar, iaitu rentak-rentak tersebut, beliau mendengar seorang lelaki sedang mengetuk besi di kedai besi. Jadi bila diketuk besi tersebut, dilihat ketukan tadi rupanya ada rentak. Jadi dia tak ketuk tung 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 gitu saja. Dia ada rentak dia. Kadang tung 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 tung. Dia ada rentak-rentak dia. Maka kata dia, syair juga kena begitu. Akhirnya dibuat bahar. Bahar bukan maksudnya laut, tidak. Bahar di sini dengan maksud rentak syair yang telah disusun mengikut kepada taktiknya, ataupun dalam ilmu arud dan qafiyah, dia ada dia punya pemutusan kepada cara bacaan tersebut. Tamam? Para sahabat juga yang mengikutnya, mencintai mereka pasti bahagia. Mari dengar wahai saudaraku semua, kisah syama'il nabimu yang tercinta. Dia boleh buat lagu sebenarnya. Sebab mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun dia sama dengan baharnya Alfiyah Al-Imam Ibn Malik. Nah, jadi dia ada 2-3 lagu yang kita boleh buat. Yang satunya kalau sebut mustaf'ilun, 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 itu satu. Lagi mustaf'ilun, 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 boleh juga 2. Lagi yang ketiga mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. Saya bukan orang nasyid, jadi suara minta maaf lah. Nah, tuan-tuan jangan duk tengok tang suara saya. Tengok tang suara saya memang jam lah. Ya. Jadi kalau bunyi lagu dia, kalau kita menyasyid, kalau kita guna dengan bentuk qasidah, Bismillahirrahmanirrahim, contohnya. Macam mana tadi? Kalau lagu hak mula yang ringan sikit. Macam mana tadi, lupa lagu dia. Baik. Contohnya, segala puji bagi Allah yang Maha Mulia, Tuhan yang mengutus akan Nabi kita, selawat dan salam buat yang tercinta, junjungan mulia juga keluarga, para sahabat juga yang mengikutnya, mencintai mereka pasti bahagia. Mari dengar wahai saudaraku semua, kisah syama'il nabimu yang tercinta. Gitu. Ada lagu lah, jangan main-main. Nah. Jadi ini syair yang saya karang dalam baharnya Arab. Nah, jadi bukan syair Melayu yang macam yang kita duk baca macam orang Melayu kita baca ada syair. Orang Melayu pun ada lagu syair dia juga. Kan? Macam mana lagu dia? Tak ingat lah. Tak apalah. Baik. Jadi banyak lagi lagu dia, nanti kita akan dengar lagi insya-Allah. Baik, ini muqaddimah kepada kitab Syama'il yang Syamil yang saya karang ini. Nah, dan kita masuk terus kepada bab. Kitab saya ini saya karang dalam 18 bab. Syama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam karangan Al-Imam Tirmizi ada 56 bab. Jadi saya ringkaskan kitab ini kepada beberapa bab, dan ada sebahagian bab yang saya tidak masukkan dalam kitab ini.
Karena tujuan saya adalah untuk ringkaskan dan ceritakan yang perlu disyarahkan dan perlu diambil pengetahuan oleh orang-orang yang baru nak mengenal tentang syama'il Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah walaupun ringkas namun perbahasannya padat insya-Allah dan memberikan pengetahuan yang perlu kepada kita untuk mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kata para ulama, kecintaan seorang kepada Rasulullah adalah melihat kepada pengetahuannya tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semakin bertambah pengetahuan seorang tadi kepada tentang Nabi, maka semakin bertambah kecintaannya kepada Rasulullah. Jadi kenapa seorang tadi ataupun ada di kalangan golongan masyarakat kita yang tidak mempercayai syariat agama Allah Ta'ala dan menolak syariat agama Allah Ta'ala, mempertikaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah yang pertama kerana mereka tidak mengenal sahibus syariah, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana tak kenal tersebutlah menyebabkan mereka mencela agama Allah Ta'ala. Kerana kalau kita mengenal Nabi kita Muhammad, mengenal tusuk peribadi Nabi Muhammad, mengenal bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia agung, basyarun laisa kal bashar, manusia yang tidak seperti manusia yang lain, maka secara automatik seorang tersebut akan mencintai agama Allah Ta'ala dan mengetahui bahawa insan yang telah diutuskan oleh Allah Ta'ala kepada kita untuk disebarkan agama Allah Ta'ala ini bukan insan yang biasa. Ini manusia yang luar biasa, manusia yang selayaknya untuk diagungkan, kerana Allah sendiri yang mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah sendiri yang telah menyebut di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan pujian Allah kepada Nabi kita Muhammad ini tidak ada bandingannya dengan pujian makhluk kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kerana itu orang yang mengenal syariat, mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia secara automatik akan mempertahankan dan juga menjaga syariat agama Allah Ta'ala, dan dia akan menghormati dan memuliakan agama Allah Ta'ala. Tak kenal Nabi Muhammad, maka itu yang menyebabkan mereka jauh daripada agama. Jadi agama bukan hanya dikenal dengan cara kita nak solat dan sebagainya tanpa mengenal siapa yang mengajarkan kita solat. Agama bukan hanya untuk kita puasa tanpa mengenal siapa yang mengajarkan kita puasa. Agama bukan hanya mengenal untuk kita menunaikan haji, tapi mengenal bagaimana orang yang melakukan haji tersebut, siapa yang menunjukkan kepada kita haji tadi, siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila mana Nabi mengatakan bahawa khudhu anni manasikakum, ambil daripadaku haji kamu, ibadah kamu, maka diambil ibadah sahaja, tinggal Nabi SAW. Padahal Nabi kata anni, ambil daripadaku, kenal aku dulu, kenal Nabi Muhammad SAW. Maka pada waktu tersebut kita akan mengambil semua yang disebut oleh Nabi Muhammad. Kan tu kata Allah Ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kamu cintakan Allah, ikuti aku, kata Rasulullah, maka Allah akan mencintai kamu. Ajaib, ayat ini terbalik. Ayat ini Allah Ta'ala kata, kalau kamu cintakan Allah, kata Nabi, kata Allah Ta'ala, ikuti Nabi Muhammad, maka Allah cintakan kamu. Bukan kamu cintakan Allah, Allah cintakan kamu. Dan kemudian apa yang berlaku lagi? Yaghfir lakum dzunubakum, diampunkan dosa kamu. Jadi ini adalah faedah kepada mencintai Rasulullah. Karena ittiba' fattabi'uni itu tidak akan berlaku melainkan karena hub, karena cinta. Itu berbeza dengan ati'uni. Nanti kata ulama, perkataan fattabi'uni berbeza dengan ati'uni. Kalau ati'uni maknanya taatilah aku. Karena taat kemungkinan berlaku disebabkan karena takut, tapi ittiba' tak akan berlaku melainkan karena cinta. Itu seorang murid mengikuti peribadi gurunya karena mencintai guru tersebut, tanpa guru tadi arahkan. Guru tak suruh pun, tapi dia pakai macam guru dia pakai. Dia berjalan macam guru dia berjalan. Dia bercakap macam guru dia bercakap. Dia suka apa yang guru dia suka. Dia makan apa yang guru dia makan, tanpa guru dia suruh. Nah, ini berlaku, dan kita akan tengok nanti Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu suka makan labu hanya kerana melihat Nabi makan labu, tanpa Nabi suruh makanlah labu. Nabi tak kata makan labu kerana aku suka. Tak. Sayyidina Anas kata melihat Nabi suka, saya pun suka. Terus macam tu. Jadi dari mana datang ini? Dari ittiba'. Nanti ittiba' adalah hasil kepada kecintaan. Maka kerana tu para ulama menyusun kitab Asy-Syama'il, Al-Qasa'is, berkenaan khususiat Nabi Muhammad, membincangkan tentang
Dalailun Nubuwah, bagaimana dalil yang telah disebutkan dalam kitab-kitab yang terdahulu tentang kebenaran ajaran Nabi Muhammad, kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikarang oleh para ulama, disusun oleh para ulama yang mengambil daripada para sahabat Nabi yang mereka terus melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuan dia untuk apa? Untuk ittiba, untuk kita menambahkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mengenal Nabi Muhammad terlebih dahulu, dikenalkan kepada anak-anak terlebih dahulu kepada tentang Nabi Muhammad, ini adalah sebab utama kepada mereka untuk mencintai agama Allah. Faham tuan? Sebab tu Nabi kita Muhammad sebut, alimu auladakum ala thalathi qisalin, ajarkan anak-anak kalian dengan 3 akhlak: hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa tilawatil Quran. Cintakan aku, kata Nabi, cintakan nabimu, nabi kalian. Ajar anak-anak dengan mencintai Nabi, ajar anak-anak mencintai ahli keluarga Nabi, ajar anak-anak dengan membaca Al-Quran ataupun menghafal Al-Quran. Tuan-tuan tengok, tak disebut di sini hubbillah. Ajar anak-anak mencintai Allah. Kenapa? Kerana mencintai Nabi secara automatik mencintai Allah. Faham? Cinta Nabi automatik cinta Allah. Mustahil seorang mencintai Nabi mensyirikkan Allah Ta'ala. Mustahil. Kerana seorang yang pintunya adalah Nabi Muhammad pasti akan dibuka kepada gedungnya, iaitu Allah, sampai kepada Allah. Tak akan lari daripada jalan tersebut. Faham tuan-tuan? Sebab tu kalau orang lazim berselawat kepada Nabi Muhammad, kata ulama, seorang yang lazim berselawat pasti dia tidak akan sesat. Kerana orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad pasti akan sampai kepada Allah dan Rasul. Benda apa pula? Himar ke apa? Dia. Bunyi apa tu? Bunyi apa? Bunyi itu macam suara keldai, ingat? Macam-macam. Bunyi bateri dia? Oh, bukan. Sila baca. Haram melintas di depan orang sedang solat. Jika orang yang melintas di hadapan orang yang sedang solat, tak ada baca. Haram melintas di depan orang yang sedang solat. Itu kalau seorang-seorang, dia semayang seorang-seorang. Sekarang kalau dia semayang seorang-seorang dia munfarid ataupun imam. Tapi kalau depan makmum sedang semayang di depan, imam di depan, kemudian ada saf makmum, melintas di depan makmum, tidak ada masalah. Jangan dihalang pada waktu tersebut. Karena saf bagi sutrah bagi imam adalah sutrahnya bagi makmum. Jadi yang tak boleh lintas depan tu imam. Tak hidup main masjid tu pergi lintas depan tu imam. Tu imam cari pasal. Tu imam depan tu saja pergi lintas depan imam. Tapi kalau masuk sini tak ada tempat nak masuk. Penuh masjid, orang semua sedang solat, di hujung sana aja ada tempat. Dia masuk daripada sana. Boleh lintas di tengah-tengah tu. Tak ada masalah. Dia boleh jalan di tengah-tengah tersebut tanpa ada sebarang masalah. Boleh faham? Yang tak boleh lintas depan imam. Kerana sutratul imam, sutratil makmum. Mana sutrah imam adalah sutrahnya makmum. Jadi sutrahnya di depan, bukan di tengah-tengah. Kalau semayang seorang-seorang, tu tak boleh lah. Macam tadi. Gambar tu dia semayang seorang-seorang. Dia semayang seorang, kemudian dia letak ada sutrah, pergi lalu tengah-tengah. Ini melampau. Itu yang tak dibenarkan. Itu yang kena tahan. Dan kalau kata dia lintah juga, maka boleh dipukul, bukan dibunuh. Dalam hadis sebut yuqatiluh. Yuqatiluh maksudnya bukan dibunuh dia, lagi ambil pisau tikam pula. Fa innahu syaitan, dalam hadis sebut, kerana dia syaitan, dia bukan orang. Kerana dia perangai dia macam syaitan. Kerana dia ni orang yang mutamarrid. Syaitan ni kerana sifat dia mutamarrid, iaitu yang suka orang panggil apa? Allahumma salli alaihi wasallam, suka bersikap orang panggil apa dalam bahasa ni, nak melawan saja, tak mau untuk nak ikut nasihat. Mutamarrid. Baik, terus kita masuk pada bab yang pertama. Tak bunyi? Rasanya bunyi itu dah tadi ni. Tak ada ni.
Siapa pengurus? Tak ada pengurus. Oh, Ustaz. Tengok Ustaz. Bateri kot. Baik, bab pada menyatakan tentang sifat tubuh badan baginda Nabi SAW. Ini bab yang pertama. Jadi kenapa dibincang tentang sifat tubuh badan Nabi dulu dalam kitab Syama'il? Karena pandangan mata manusia yang pertama terlihat kepada zahir. Maka para ulama membincangkan pada permulaan kitab berkenaan dengan sifat tubuh badan Nabi ataupun dipanggil sifat khalqiyah, dibandingkan dengan sifat khuluqiyah. Khalq dengan fathahkan qa dengan maksud sifat zahirah, berbanding dengan sifat khuluq, yakni akhlak Nabi, iaitu sifat batin, adalah kerana manusia pergunaan pandangan mereka terpandang kepada zahir dibandingkan dengan batin. Dan yang kedua, kerana az-zahir unwanul batin. Kerana sifat zahir itu adalah tanda kepada batin seseorang tadi. Biasanya cantik seseorang pada luaran, insya-Allah cantik pada dalamannya. Biasanya, saya sebut biasanya. Karena kadang ada orang yang tidak cantik pada zahirnya tapi batinnya cantik. Ada orang yang zahirnya tidak cantik tapi batinnya buruk. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam digabungkan oleh Allah dengan kedua-dua kecantikan. Kecantikan zahir, kecantikan batin. Dan tidak ada bandingan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bila mana ulama membahaskan permulaan tentang sifat tubuh badan Nabi, menunjukkan kepada kita tentang kesempurnaan Rasulullah yang tidak ada bandingan pada zahir dan batin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan lihat bagaimana rupa paras Nabi Muhammad, bagaimana tengkuk Nabi Muhammad, bagaimana bentuk tubuh Nabi Muhammad, bagaimana bentuk dada Nabi Muhammad. Semua dibahas secara terperinci. Tidak ada seorang Nabi yang dibahas secara terperinci oleh umatnya melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukti Allah Ta'ala memberikan perhatian yang penuh. Malah Allah Ta'ala sendiri banyak menyebut dan juga bersumpah dengan anggota tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan sebut di belakang. Baik. Bab pada menyatakan tentang sifat tubuh badan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecantikan baginda tiada celak, rupanya indah bagai bulan purnama. Kulit putih kemerahan sifatnya, ini yang terindah jika di dunia. Jadi Nabi kita Muhammad tidak ada bandingannya pada kecantikan. Sehingga disebutkan oleh Sayyidina Hassan ibn Thabit radhiyallahu taala anhu, ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u, seakan-akan kamu ini dijadikan oleh Allah dengan apa yang kamu kehendaki. Jadi tidak ada perempuan yang pernah melahirkan seorang yang seumpama Rasulullah, dan seakan-akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan oleh Allah dengan apa yang dikehendaki oleh Rasulullah. Itu mubalaghah, dipanggil dalam bahasa balaghah dipanggil mubalaghah, untuk menunjukkan kesempurnaan tubuh badan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah tidak menciptakan manusia ini dengan sempurna. Allah Taala ciptakan. Allah Taala mengatakan bahawa macam mana tentang manusia ini sempurna? Fi ahsani taqwim, laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Kami jadikan manusia ini dengan sebaik-baik ciptaan. Kalaulah kita semua dijadikan oleh Allah dengan ahsani taqwim, bagaimana dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalaulah kita ini disifatkan oleh Allah Ta'ala, manusia ini dengan sebaik-baik ciptaan, bagaimana dengan Sayyidu al-Kaunain wa Thaqalain, ketua kepada seluruh makhluk Allah Ta'ala yang dijadikan oleh Allah? Maka sudah tentu lebih sempurna. Lebih tentu sempurna daripada seluruh makhluk Allah Ta'ala. Malah bila mana Allah Ta'ala menyebutkan bahawa manusia ini adalah sebaik-baik ciptaan Allah Ta'ala, maka ini menunjukkan bahawa manusia lebih baik daripada pokok, manusia lebih baik daripada gunung, manusia lebih baik daripada sungai, manusia lebih baik daripada kursi, manusia lebih baik, kalau kata dalam bahasanya, daripada makhluk Allah Ta'ala yang lain, hatta daripada Kaabah sekalipun, dari segi kedudukan dan juga kemuliaan. Dan Nabi kita Muhammad macam mana? Lebih lagi daripada itu. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih mulia daripada arash, lebih mulia daripada kursi,
lebih mulia daripada Kaabah, lebih mulia daripada Makkah, lebih mulia daripada Madinah, lebih mulia daripada seluruh makhluk Allah Ta'ala yang ada di dalam muka bumi Allah Ta'ala. Ini kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Nabi kita Muhammad sangat cantik, indah rupa paras Nabi kita Muhammad, dan warna kulit baginda Rasul kemerah-merahan. Dan ini yang terindah jika di dunia. Saya sebut di sini, ini yang terindah jika di dunia. Kenapa? Karena ada dua warna kulit yang indah. Yang pertama, yang ini maksudnya kebanyakan manusia mengatakan sedemikian, iaitu yang pertama kulitnya putih kemerah-merahan, yang kedua kulitnya putih kekuning-kuningan. Dua warna kulit ini adalah yang paling cantik di dunia, tanpa dinafikan. Kulit lain juga cantik, sawo matang apa semua kali itu biasalah. Dah kita orang Melayu kita sebut sawo matang. Sawo matang ni putih kekuning-kuningan kan? Sawo matang. Tak ngerti ke kita tu? Dia mungkin koko-koko sikit lah kot kan? Tapi putih kekuning-kuningan dengan putih kemerah-merahan, kedua-dua sifat kulit ini tidak ada apa maksudnya kalau dibuat statistik, maksud ini yang paling tinggi pada kecantikan. Maksudnya kesepakatan bagi setiap bangsa. Hatta kalau orang yang kulit hitam sekalipun, dia akan kata kulit putih kemerah-merahan dan kulit putih kekuning-kuningan ini cantik. Dan kerana Arab jahiliyah pernah memuji kulit putih kekuning-kuningan. Cuma yang lebih cantik di antara putih kekuning-kuningan dengan putih kemerah-merahan adalah putih kemerah-merahan. Maka Nabi SAW diberikan yang paling cantik. Baik, kalau kita kata kenapa dikatakan putih kemerah-merahan itu yang cantik, kita akan jawab kerana Nabi SAW putih kemerah-merahan. Sebab apa pula? Sebab seluruh kecantikan dia punya tanda arasnya adalah Rasulullah. Faham tak? Jadi kalau kita tanya apa kecantikan pada rambut, bagaimana bentuk rambut yang paling cantik, kita kata ikal mayang. Kenapa? Karena Rasulullah ikal mayang. Maka dia punya tanda arasnya Rasulullah. Baik, kalau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hidung yang cantik, hidungnya siapa? Hidung yang macam mana? Orang Melayu dia kata hidung cantik, hidung pelepah nyok lah. Tak pelepah nyok, tak apa nak sampai no? Dia kalau sebut pelepah kelapa tak apa nak sedap. Dia kena sebut pelepah nyok baru sedap. Jadi hidung buah jambu, tu hidung buah jambu. Orang Kedah, orang Melayu kalau tengok hidung jambu ni, tahu dah ni mesti orang Asia punya. Baik, adakah ni hidung paling cantik? Kita kira comel tak ada lah ni. Artis Melayu kalau hidungnya macam buah jambu pun, tapi kalau dia dah artis, kamu tahu segak lawa. Tapi kalau kita tanya balik hidung mana yang paling cantik, kita katakan hidung yang mancung, yang tidak terlalu tajam, dan dilihat segak hidung tersebut, iaitu nampak seolah-olah terpacak tapi tidak terpacak. Jadi kita kata kenapa dikatakan hidung mancung yang sedemikian yang dikatakan cantik? Karena Nabi hidungnya begitu. Jadi semua mi'yar, semua tempat tujuh hujung sekali, penanda arasnya adalah Rasulullah. Yang tu poin dia. Jadi kalau kita kata kenapa kulit putih kemerah-merahan paling cantik? Karena Rasulullah putih kemerah-merahan. Kalau orang kata full stop, orang putih kata cukup, sekat tu saja. Dia kata tak, bagi saya warna hitam. Ikut suka kamu lah. Maksud taste kamu ni memang teruk kan. Dan kamu punya otak kamu, saya tak apa nak center elok, sebab kamu tidak membaca tentang manusia yang paling cantik. Kita bincang sekarang ni yang paling cantik, bukan yang cantik di sisi kamu. Kerana kecantikan ni subjektif, benda yang abstrak, yang orang boleh nilai semua kecantikan pada masing-masing. Ada orang yang dia suka orang hidung mancung, ada orang dia suka yang orang hidungnya pesek, ada orang yang suka dia punya teman dia badannya kurus, ada orang yang suka temannya badannya gempal. Betul? Masing-masing. Jadi kalau kita kata badan mana yang paling cantik, badannya Rasulullah. Macam mana bentuk badan yang paling cantik? Bentuk badannya Rasulullah. Macam tu cara dia. Faham? Jadi kata tak, saya suka yang gemuk. Ikut suka kamu lah. Kita bincang yang umum, yang orang ramai suka, yang dilihat dan juga disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk Allah Taala menciptakan sedemikian kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan ingat Allah Taala suka macam kita suka. Karena kita suka kerana kita ada hati dan muyul. Allah Taala laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Baik. Jadi itu kulit yang paling cantik di dunia.
Kulit yang paling cantik di akhirat warna apa? Warna putih ke kuning-kuningan. Oh, kenapa pula? Kenapa di dunia putih ke merah-merahan, di akhirat putih ke kuning-kuningan? Karena kata Al-Imamul Bajuri radhiyallahu anhu, para ulama mengatakan di akhirat nanti makanan kita tidak jadi darah daging. Makanan kita makan tak jadi lagi darah daging. Makanan kita ketika makan di dunia, ketika orang tadi kulitnya putih, disebabkan karena dia makan dan makanan tadi membentuk darah, maka pada tersebut akan kelihatan darah. Di akhirat makanan tak jadi darah daging, bukan lagi jadi darah pada waktu tersebut. Makanan yang kita makan di dunia dan di akhirat nanti hanya untuk berlazat-lazat sahaja. Kita bukan lapar dah dalam syurga. Dalam syurga tidak ada lapar. Yang dia hanya ada berlazat-lazat. Kita kata kalau tak lapar buat apa nak makan? Alah, kita pun memang selalu buat macam tu pun. Kita pun buat macam tu. Saja lalu air kenyang dah, tapi tengok ada ikan patin. Tak. Semalam di mana? Zaman Tori, ingat? Di Kuantan ada kedai makan malam depa belanja kami. Tokek kedai belanja. Saya tak pernah makan lagi ikan patin setakat ni yang sedap macam tu. Jadi orang kata, "Ustaz baru pergi satu kedai, tak pergi kedai satu lagi." Saya kata, yang setakat saya makan, saya tak nafi orang lain. Saya tak kata saya tak pernah makan dan saya tahu tak ada kedai yang paling sedap macam kedai tu. Saya tak kata gitu. Saya kata yang saya makan setakat ni kedai tu paling sedap. Saya kata, bukan tuan-tuan. Tuan-tuan kata saya dah makan kedai lain. Okey, silakan, tidak ada masalah. Jangan berkelahi. Nanti masuk syurga lagi sedap insya-Allah. Ya. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita pun kadang-kadang makan bukan kerana lapar. Kita makan kerana nak berlazat-lazat. Dan begitu dalam syurga nanti Allah Taala akan bagi kepada kita nikmat tersebut. Jadi ketika makan di syurga tidak jadi darah daging, maka kulit yang paling cantik ketika di syurga adalah putih ke kuning-kuningan. Dan Nabi kita Muhammad digabungkan kedua-dua kulit tersebut. Di dunia dengan kulit yang paling cantik di dunia, dan di akhirat diberikan oleh Allah dengan kulit yang paling cantik di akhirat. Tamam. Terus. Nabi tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Dan kalau melihat Nabi SAW memang indah. Dan Nabi tingginya sederhana. Tapi dalam hadis disebut kana ila tuli aqra. Nabi lebih hampir kepada tinggi. Tingginya kata Sayyidina Imam Ali Jum'ah hafizahullah, Syekhuna Syekh Ali Jum'ah mengatakan bahawa ada di antara sahabat yang sangat tinggi. Contoh seperti Sayyidina Umar yang tingginya 3 meter. Sayyidina Umar tingginya dalam riwayat disebut sama tinggi dengan seorang yang berada di atas kuda. Jadi kalau seorang berjalan atas kuda, duduk atas kuda, Sayyidina Umar jalan di sebelah dia, Sayyidina Umar sama tinggi dengan orang tadi. Maknanya kalau dibanding dikira dengan kiraan kita sekarang lebih kurang 3 meter tinggi Sayyidina Umar. Tinggi kan? Tengok Sayyidina Umar, Masya Allah, tabarakallah. Tapi Nabi SAW kalau kata berjalan dengan Sayyidina Umar, mukjizat Nabi Muhammad, Nabi akan lebih tinggi daripada Sayyidina Umar. Ketika Nabi kembali bersama dengan orang biasa, Nabi akan kembali seperti kedudukan yang biasa. Hatta ketika duduk sekalipun, waktu ketika duduk dengan Sayyidina Umar, Nabi akan lebih tinggi daripada Sayyidina Umar. Bukan kerana Sayyidina Umar duduk bawah, Nabi duduk atas kerusi. Yang tu tak ada mukjizat apa. Ni kalau duduk sama-sama, di atas lantai yang sama, maka Sayyidina Nabi akan lebih tinggi daripada Sayyidina Umar. Ini mukjizat Nabi Muhammad SAW. Kerana tidak ada orang yang boleh menandingi ketinggian Nabi zahir dan batin. Zahir Nabi tidak boleh, batin Nabi tidak ada orang yang boleh menandingi Nabi Muhammad. Juga batin Nabi Muhammad juga tidak ada yang boleh menandinginya. Ini kelebihan dan kedudukan Nabi kita SAW. Cuma tinggi Nabi sederhana. Sederhana maksudnya apa dia? Sedang-sedang macam orang Asia? Tak. Kana ila tuli aqra. Nabi lebih hampir kepada tinggi, cuma tidak terlalu tinggi. Tamam? Terus. Dan dada Nabi kita Muhammad bidang. Dada bidang, tanda gagah, tidak lemah. Itu maksud dada bidang bagi Nabi. Dada bidang maksudnya apa dia? Dalam bahasa Arab jahiliah, bila mana mereka melihat dan dia ada ilmu melihat kepada tubuh badan dan kemudian dibaca sifat orang tadi dengan tubuh badan. Dan ilmu tersebut diwarisi sampai sekarang. Jadi dada bidang maknanya tanda gagah, tidak lemah. Dan Nabi kita mempunyai bulu-bulu halus yang menyambung daripada labbah, ni lubang tengkuk di bawah ni, sampai ke pusat Nabi Muhammad SAW. Baik, di sini bukan bermaksud Nabi berjalan sambil buka baju sampai semua orang boleh tengok. Tak kata Nabi jalan buka baju pula. Lepas tu kita pun pakai baju sengaja buka butang bagi tunjuk bulu dada ke orang. Betul, orang tanya kenapa yang buat macam tu? Dia kata kerana Nabi SAW sendiri dilihat ada masrubah. Ini orang baca hadis tak habis. Dan tuan-tuan kena ingat, orang lelaki punya aurat
dengan perempuan yang ajnabiyah dalam mazhab kita Syafi'i berat. Nah, aurat lelaki bukan hanya di antara pusat dengan lutut. Aurat lelaki ajnabi di depan perempuan ajnabiyah, nah, adalah seluruh tubuhnya, kecuali anggota yang dibenarkan dia buka, yang lazim dia buka, yang biasanya dia buka, macam tu. Faham tak? Maksudnya kalau dibaham dalam bahasa kita, tangan pun tak boleh pakai tangan pendek, kena pakai baju tangan panjang. Kerana ni pun dibaham dengan aurat. Tapi bila saya tanya kepada guru saya, Syekh Ahmad Mamduh kata ada sa'ab. Ini sukar untuk dilaksanakan. Yang paling penting ditutupi kebanyakan bentuk tubuhnya, kebanyakan tubuhnya ditutup pada waktu tersebut. Ini kesalahan besar ketika mana seorang buka baju di depan perempuan yang ajnabi, pergi sidai baju dekat rumah jiran. Kat rumah jiran dah. Sidai kat rumah dia lah. Sidai apa kat rumah jiran. Dia sidai baju dekat rumah dia. Buka baju, lelaki pakai kain pelekat. Dah lah kain pelekat tu perut dah lah ke depan. Kain pelekat pun tempat yang lipat tu pun duduk bawah pusat dah. Itu satu. Kita tengok pun dah terbalik dah. Kemudian pergi sidai baju pula, isteri suruh tolong sidai baju. Dia pun pergi sidai baju dekat luar tanpa pakai baju. Kemudian jiran hak perempuan keluar. Dia kata, tak ada masalah kerana ni bukan aurat, dia kata. Sebab saya tutup di antara pusat dengan lutut. Yang tutup di antara pusat dengan lutut, dia kata. Di antara pusat dengan lutut. Baik, pusat termasuk tak aurat? Tidak termasuk. Pusat tak termasuk aurat. Tapi kenapa ditutup juga pusat? Kerana ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Ditutup juga kerana dibimbangi takut nanti akan terkurang sikit daripada tu, maka terzahir aurat juga. Maka ditutupi juga pusat. Hakikatnya pusat tidak aurat. Tapi kenapa tutup juga? Kerana dibimbangi takut-takut nanti kita betul-betul kan duduk bawah tu. Maka kan tu kita tutup juga bagi sempurna, tutup sekali dengan pusat sekali. Faham? Jadi lutut aurat tak? Lutut tidak aurat. Yang auratnya di atas lutut, tapi kita susah nak tentu di mana atas lutut tu, maka ditutupi lutut sekali. Faham? Faham ni maksud tu? Jadi maksudnya, kalau kata kita ni sepatutnya bagi lelaki yang ajnabi di depan perempuan yang ajnabiyah, dia kena tutup seluruh tubuhnya, kecuali yang perlu. Ni rambut, yang tak apalah, benda yang orang panggil apa, biasa. Nah, adat. Kemudian tangan ni kalau katalah sampai lengan baju dan sebagainya, tak apa, tak ada masalah. Tapi buka baju, ya, tak sepatutnya dilakukan oleh lelaki dan dianggap tu tidak aurat di depan perempuan, maka ini jahil. Hakikatnya itu aurat sebenarnya di depan perempuan ajnabiyah. Boleh? Kena ambil perhatian hal tersebut. Disebut dalam kitab-kitab fiqh Syafi'i. Buka dalam kitab fikih. Baik. Dada bidang. Jadi bukan Nabi buka baju, no? Bukan Nabi buka baju depan orang tunjuk bulu dada. Tidak. Nabi SAW diriwayatkan hadis berkenaan dengan bulu halus yang tumbuh dipanggil masrubah. Ini daripada sahabat-sahabat kecil yang dulu pernah membesar dengan Nabi Muhammad SAW. Contoh seperti Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali yang menyebutkan bahawa Nabi SAW mempunyai masrubah, ataupun diriwayatkan daripada Sayyidina Anas yang pernah duduk dalam rumah Rasulullah, dan ini antara sahabat, ataupun Sayyidina Hinda bin Abi Halah, iaitu anak tiri Nabi Muhammad SAW, itu anak kepada Sayyidatina Khadijah dengan perkahwinan beliau dengan Abi Halah. Jadi mereka ini yang riwayatkan hadis tersebut, bukannya para sahabat yang besar-besar. Jadi Sayyidina Abu Bakar tak riwayat benda tersebut, kerana Nabi tidaklah buka baju macam tu di depan para sahabat yang lain. Terus, tengkuk jinjang seperti di salut perak, tiada celah tambah mudah bila bergerak. Dan Nabi tengkuknya jinjang, dan tengkuk Nabi seakan-akan disalut perak. Makna disalut perak di sini apa dia? Bercahaya tengkuk Nabi. Tidak seperti tengkuknya kita. Tengkuk kita ni ada garis-garis, kalau ditonyong sikit, insya-Allah akan keluarlah apa-apa yang patut tu. Nah. Daki-daki dan sebagainya. Dan Nabi kita tak macam tu. Dalam hadis disebut ka'anna 'unuqahu jidu dumyatin fi safa'i fiddah. Seolah-olah tengkuk Nabi Muhammad ini seperti patung yang diperbuat daripada gading. Pada apa? Pada safa' fiddah. Pada bercahayanya seperti perak. Jadi tengkuk gading. Kalau kata patung dibuat daripada gading, maka tengkuknya akan putih. Tak, Nabi SAW bukan tengkuknya putih macam gading, kerana Nabi kita Muhammad putih kemerah-merahan. Maka diterangkan dalam hadis tersebut juga fi safa'i fiddah, maksudnya pada bercahayanya tengkuk Rasulullah, bukan pada putihnya tengkuk seperti gading. Faham? Tu kalau kita baca dalam hadis, macam tu cara untuk kita faham.
Sebab tu saya sebut sini, tengkuk jinjang seperti disalut perak, tiada celah tambah indah bila bergerak. Jadi sangat cantik, sangat segak, tidak ada daki seperti yang kita ada, dan indahnya tengkuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada bandingannya. Lebih-lebih lagi kalau Nabi berpusing, berpaling dan sebagainya, maka lebih nampak cantik lagi pada waktu tersebut. Terus. Dari jauh baginda dilihat tampan, bila dekat tambah cantik dari menawan. Nah, dari jauh baginda dilihat tampan, bila dekat tambah cantik lagi menawan. Ini hadis yang diriwayatkan, ini berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Ummu Ma'bad. Ini seorang perempuan yang tinggal di dalam khaimah, dipanggil macam zaman dulu dipanggil nomad. Orang yang tinggal khaimah dalam kemudian dia berpindah-pindah. Jadi Sayyidatina Ummu Ma'bad ini sahabiah yang mana beliau masuk Islam setelah itu bersama dengan suaminya. Dan Nabi pernah lalu di kampung, di perkemahan Ummu Ma'bad waktu dalam perjalanan ke Madinah Al-Munawwarah dalam peristiwa hijrah. Dan waktu lalu tadi Sayyidatina Ummu Ma'bad meriwayatkan hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, dan hadis tadi sangat indah bahasanya. Ini antara hadis yang dijadikan mi'yar ataupun tanda aras kepada rupa paras Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dia sifatkan Nabi Muhammad dengan detail. Kerana dia tengok Nabi sungguh. Dia kata nampak Nabi daripada jauh cantik, bila dekat lagi cantik. Disifatkan begitu. Ada orang ditengok daripada jauh cantik, tengok dekat Allah. Ya, dia kata. Tak, Nabi Muhammad SAW dari jauh cantik, daripada dekat pun cantik. Tuan-tuan bayang, seorang yang berjalan jauh pada zaman dulu, bukan naik kereta ada aircon. Ini berjalan kaki tengah padang pasir, dan Nabi dikekalkan kecantikan oleh Allah Ta'ala. Dalam keadaan berjalan jauh daripada Makkah menuju ke Madinah Al-Munawwarah, ambil masa seminggu, dan perjalanan sudah tentu lalu dengan debu dan sebagainya, tapi Nabi masih dalam keadaan yang sangat cantik pada waktu tersebut. Ini adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu kata guru kami Syekh Yusri hafizahullah, tidak boleh baca syama'il melainkan orang yang ada ta'zim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan nak baca syama'il boleh, tapi kena hadirkan ta'zim. Kata Nabi tidak sama dengan kita, dan Nabi ini indah luar biasa. Macam tu. Dan bila cerita macam ni, apa perasaan kita? Kita dengar benda tersebut. Semua orang teringin nak jumpa dengan Rasulullah. Semua orang teringin nak lihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga Allah Taala kurniakan kita nikmat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Di dunia dan di akhirat. Amin. Amin. Slow ya. Macam tak mau pun. Saya baru ni pergi ke penjara. Saya masuk penjara saat baru ni. Pokok senang. Bukan kena tangkap, kena jemput. Saya bukan kena masuk penjara kes apa pula kan. Dah. Saya masuk dijemput pergi ke penjara, dan kemudian saya tanya kepada ni abang-abang dalam penjara ni, dengan kakak-kakak dalam penjara ni, waktu Maulidur Rasul. Saya tanya, ada tak siapa-siapa di sini yang tak mau jumpa dengan Nabi Muhammad SAW? Seorang pun tak angkat tangan. Baik, siapa nak jumpa Nabi Muhammad? Semua pakai angkat tangan. Maksudnya semua ada cinta kepada Nabi Muhammad. Buat salah ke tak buat salah ke, semua dalam hati semua ada rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad ni agung betul. Ajib. Orang yang tak kenal saja. Ni orang yang kenal, maksudnya walaupun mereka ahli maksiat, mereka pernah melakukan kesalahan dan sebagainya. Dan mungkin ada juga sebahagian mereka bukan yang melakukan kesalahan pun, ada yang kena naya. Yang masuk dalam tu kerana kena naya. Saya tanya, ada yang kena naya? Ada juga yang kena naya pun. Baik, kalau macam tu mereka masuk tadi ni, dan kemudian sebahagian di kalangan mereka tu memang betul melakukan kesalahan dan jenayah, tapi dalam hati mereka tidak tinggal untuk mencintai Rasulullah SAW. Lepas tu saya pesan kepada mereka, kata abang-abang nak buat apa buatlah lepas ni, nak buat apa pun buat, tak ada masalah. Tapi saya pesan satu saja, jangan mati lagi mana tidak meletakkan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya melebihi segala-galanya. Yang tu saya minta. Nak minta apa lagi? Nak suruh tinggal dadah? Bukan senang. Bukan tinggal dadah ni macam kita tinggal nasi tak makan 3 hari. Jadi saya pesan macam tu je lah kepada mereka. Dan sungguh ada juga yang mukanya ganas, memang samsing tengok dia, tapi ada yang ada tatu dan sebagainya, tapi mata berayak, menangis bila dengar tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ada apa? Ada cinta. Kita nak bagi ayat tu je. Kerana orang yang ada cinta dengan Rasulullah, tempat dia pasti di syurga Allah Taala. Syurga. Terus. Mulut luas dalam kita berbicara dan mendengar kasih kawan dengannya. Kata pula tidak. Mulut luas tuan-tuan jelas tak Ustaz Siraj baca? Jelas tak dia baca?
Awak tak pernah angguk ni. Tak jelas. Baca satu-satu. Mulut luas tanda peta berbicara, yang mendengar pasti tertawan dengan. Tak betul. Mulut luas tanda peta berbicara, yang mendengar pasti tertawan dengannya. Itu cara baca dia. Yang mendengar pasti tertawan dengannya. Secara baca dia. Mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Jadi mulut Nabi luas. Apa makna mulut luas? Mulut luas maksudnya petah berbicara. Itu maksudnya. Jadi kalau tuan-tuan buka dalam kitab hadis lepas ni disebut dhali'al fami. Mulut Nabi luas. Apa maksud mulut luas? Yakni petah berbicara. Itu maksudnya. Ini maksudnya pujian di sisi Arab. Orang Arab memuji mulut luas. Arab tak puji mulut kecil. Nah, cakap duk macam tahu. Nah, tak dipuji mulut yang luas. Maksudnya petah berbicara. Maksudnya gitu. Yang mendengar pasti tertawan dengannya. Yang mendengar ucapan Nabi pasti tertawan. Karena suara para anbiya kesemuanya merdu. Suara Nabi Allah Daud alaihi salam ketika membaca Zabur berhenti air. Burung-burung berhenti mendengar bacaan Nabi Allah Daud alaihi salam. Itu suara Nabi Daud. Bagaimana dengan suara ketua kepada Nabi Daud, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lebih merdu daripada itu. Nampak tak? Jadi Nabi kita Muhammad diberikan dengan suara yang merdu dan suara yang paling merdu. Suara yang paling merdu. Terus. Mata bunda bila dia berkata yang dipandang olehnya pasti bahagia. Nah, mata Nabi bundar. Mata Nabi bukan bulat. Mata Nabi bundar dan sangat indah. Yang dipandang olehnya pasti bahagia. Yang dipandang olehnya. Kenapa yang saya tak sebut yang memandang kepadanya pasti bahagia, tapi saya sebut yang dipandang olehnya pasti bahagia. Maksudnya yang dipandang oleh Nabi dengan pandangan rahmat, yang dipandang oleh Nabi dengan pandangan kasih, maka mereka ni pasti bahagia. Karena ada orang tak boleh memandang Nabi, seperti Sayyidina Abdullah bin Umi Maktum. Karena Sayyidina Abdullah bin Umi Maktum orangnya buta, dia tidak memandang Nabi, tapi Nabi memandang dia dengan rahmat, maka menyebabkan dia termasuk di kalangan orang yang bahagia di sisi Allah. Ada orang yang memandang Nabi tapi tidak memandang Nabi dengan pandangan yang baik, dan Nabi juga tidak memandangnya dengan pandangan rahmat, maka pada waktu tersebut pandangan rahmat, minta maaf, Nabi tidak memandangnya dengan pandangan Nabi memandang dengan pandangan rahmat, minta maaf saya nak sebut tentang Nabi ini, dia kena jaga ayat sikit. Nabi memandang dengan pandangan rahmat, cuma dia tidak memandang Nabi dengan pandangan yang kebaikan, maka dia tidak mendapatkan kebaikan. Siapa dia? Abu Lahab, Abu Jahal. Ini orang-orang yang mana memandang Nabi bukan dengan pandangan kebaikan. Mereka memandang Nabi hanya sebagai anak yatim, Bani Muttalib. Kan tu mereka semua tidak memandang Nabi dengan pandangan yang hormat. Berbeza dengan Abu Talib. Kan tu para ulama khilaf pada kedudukan Sayyidina Abi Talib. Adakah beliau termasuk di kalangan orang yang naji, selamat di akhirat nanti ataupun tidak? Sebahagian ulama seperti Sayyidi Syekh Zaini Dahlan, mufti Makkah Al-Mukarramah, dan juga sebahagian ulama seperti Al-Imam Suyuti berpandangan bahawa Abu Talib selamat di akhirat nanti. Naji, minan naji. Kita tak kata dia beriman, kita kata dia selamat. Sama? Berbeza tu perkataan beriman dengan selamat. Beriman maksudnya beriman ketika hidup kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat maksudnya ketika mati dia tidak beriman, tapi di akhirat diselamatkan oleh Allah. Karena apa? Karena pernah memandang Nabi dengan pandangan ta'zim. Karena dia tidak memandang Nabi seperti pandangan orang lain. Sayyidina Rasul ketika bersama dengan Sayyidina Abi Talib, bapa saudara Nabi, sebab saya tak sanggup nak sebut Abi Talib saja. Nah, masing-masing pandangan. Saya sebut dengan Sayyiduna Abu Talib. Nah, Allah alam kawan-kawan, kalaupun dia bukan ahli syurga, kalau dia bukan ahli syurga nanti di akhirat, saya tak ada masalah. Dan kalau dia ahli syurga nanti di akhirat, saya akan bermasalah dengan dia kalau saya duk kutuk dia di dunia. Sebab tu saya tak berani nak sebut Abi Talib masuk neraka, Abi Talib masuk neraka. Ya, walaupun ada hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim yang disebutkan kata Nabi SAW pergi kepada Sayyidina Abi Talib dan kemudian suruh dia masuk Islam, dan kemudian dia tidak masuk, dan disebutkan dalam ayat Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Kemudian Nabi SAW mengatakan bahawa kalau tidak kerana aku, maka beliau nanti akan disiksa oleh Allah Ta'ala dengan siksaan yang berat, tapi disebabkan aku maka dikurangkan siksaan dia tersebut. Maka dia terkena dengan dahdah minan nar, katanya. Dia duduk di pinggir neraka, tidak dalam neraka.
di pinggir neraka. Lepas tu kata ulama dia tak masuk neraka, dia duduk di pinggir neraka. Tapi dia bukan manzilah baina manzilatain. Dan bila mana disebut dia diseksa, walau marrah, mungkin diseksa hanya sekali, kemudian dimasukkan dalam syurga, apa masalah? Nah, tak disebut oleh Nabi khalidan finnar, dalam neraka selama-lamanya, tak disebut. Disebut kata dia diseksa, baik sekali saja diseksa, dah dikira seksa dah dikira seksa, cukup ya. Lepas tu menjaga mulut kita dengan orang-orang yang kasih dengan Nabi ni lebih baik, kerana berbeza. Abu Lahab dengan Abu Talib berbeza kedudukan. Nah, Abu Lahab yang hanya gembira dengan Nabi sehari sahaja, dilepaskan oleh Allah setiap hari Isnin. Hadis dalam Sahih Bukhari. Hanya gembira sehari saja, hari Isnin saja gembira dengan lahirnya Rasulullah. Maka kata Sayyidina Abbas, mimpi bertemu Abu Talib, mimpi bertemu Abu Lahab. Ditanya kepada Abu Lahab, apa yang Allah Ta'ala beri kepada kamu? Maka kata dia, setiap hari Isnin saya dilepaskan daripada azab kubur. Karena apa? Karena gembira dengan Rasulullah, karena seronok dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Imam Ibnu Nasiruddin Ad-Dimashqi radhiyallahu anhu menyebut dalam syairnya, idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu bitabbat yadahu fil jahim muqallada. Kalaulah si kafir ini yang telah turun kepadanya ayat yang mana Allah Ta'ala menyebut bahawa dia dicelakakan oleh Allah Ta'ala, yang kekal dalam api neraka Allah Ta'ala, ata annahu fi yaumil isnain atau fi kulli yaumil isnaini daima, setiap hari Isnin datang kepadanya perlepasan, yuqaffifu anhu bisururi bi ahmada, dikurangkan azab kepadanya, dihentikan azab kepadanya pada setiap hari Isnin. Karena apa? Bisururi bi ahmada, bisababi surur, dengan sebab gembira dengan Nabi Muhammad. Kata Imam Ibnu Nasiruddin Ad-Dimashqi Al-Hafiz, kata beliau, idza fama dhannuka bil 'abdi alladhi tula umrihi, apa pandangan kalian terhadap seorang hamba yang sepanjang umur hidupnya bi ahmada masruran wa mata muwahhida, yang gembira dengan Nabi Muhammad dan dia mati dalam keadaan mentauhidkan Allah. Takkanlah kita diabaikan oleh Allah Ta'ala, tuan-tuan. Abu Talib gembira dengan Nabi Muhammad sepanjang hidup. Abu Lahab gembira dengan Nabi sehari, dilepaskan Allah. Beliau gembira dengan Nabi sepanjang umur hidup sampai dia mati, gembira dengan Nabi Muhammad, dan dia lakukan apa yang diredai oleh Nabi Muhammad. Kamu redha apa? Aku redha itu, wahai Rasulullah. Wahai Muhammad, apa yang kamu redha? Aku redha dengan perkara tadi. Mereka suruh kamu berhenti daripada menyampaikan dakwah. Apa pandangan kamu, wahai Muhammad? Kata beliau kepada Rasulullah, anak saudara beliau. Maka kata Rasulullah, kalau diletakkan syams fi yamini wal qamar fi yasari, ala an atruka hali, kalau ditinggalkan amri ini, perkara urusan yang aku diarahkan oleh Allah Ta'ala, aku takkan tinggalkan, wahai bapa saudaraku. Maka apa kata Sayyidina Abu Talib? Kalau begitu, wahai anakku, buatlah apa yang kamu nak buat, aku akan berada di belakang kamu. Itu dia. Ni satu Mekah lawan. Abu Talib boleh kata, mereka datang paksa aku untuk suruh pas nasihat kamu tinggalkan. Macam mana pandangan kamu? Kata Nabi, kalau kamu nak suruh aku tinggalkan, letaklah apa pun ke atas pundak aku ni, aku tak akan tinggalkan, Rasulullah. Kata Abu Talib, kalau begitu buatlah kamu nak buat apa pun, aku akan ada di belakang kamu. Orang macam ni disiksa dalam neraka selama-lamanya. Ajaib. Ajaib. Nah, kalaupun nanti di akhirat ini kita tengok, kalau sungguh macam tu sekalipun, kita tak ada masalah. Dan kalau tak sungguh macam tu, masalah kita nanti dengan Abu Talib. Tak malu ke kita nak jumpa dengan dia nanti di syurga Allah Ta'ala? Nak bertemu dengan dia dengan keadaan mulut kita dulu pernah kata dia ni ahli neraka selama-lamanya. Lebih baik kita tak sebut, lebih baik. Nampak tak? Itu lebih baik. Abu Talib pernah sebut kepada anak-anak dia, jangan makan lagi mana Muhammad tak balik. Kalau kamu makan, boleh, silakan makan. Kalau nak lapar, makan. Kalau nak kenyang, tunggu Muhammad. Beriman dia dengan Rasulullah, dengan apa yang dilihat pada Nabi Muhammad. Kalau Nabi tak balik lagi daripada gembala kambing, ditunggunya Rasulullah. Kalau tak tunggu Nabi, sila makan, kata Nabi, kata beliau kepada anak-anak beliau. Kalau nak lapar, makanlah. Kalau nak kenyang, jangan makan, tunggu dia dulu. Maka anak-anak ada satu hari makan dulu sebelum Rasulullah balik, dan sungguh 2-3 suapnya habis makanan, karena makanan tak banyak, dan mereka berlapar pada hari tersebut. Dan akhirnya mereka ikut cakap ayah mereka, tunggu Rasulullah dulu, karena Rasulullah kalau duduk dalam makanan tadi, semua akan kenyang pada waktu tersebut, walaupun makanan itu sedikit. Itu kata para ulama, seorang yang kalau dalam hidangan makanannya itu ada nama Muhammad, insya Allah diberkati oleh Allah Ta'ala. Kalau dalam hidangan makanan kita itu ada nama Muhammad, seorang nama Muhammad dalam tu, jadi kalau nak makan, cari dulu ada nama Muhammad sekali dalam tu.
InsyaAllah berkah. Ini sungguh ni bukan gelak-gelak main-main ni. Ini disebut oleh Al-Imam Nabhani. Yusuf Nabhani radhiyallahu anhu mengatakan bahawa ini barakah. Dan Imam Malik sendiri telah menyebut, kata telah mujarrab di kalangan ahli Madinah, yang mana anak diletakkan dengan nama Muhammad dalam rumah tersebut, kalau ada anaknya nama Muhammad, akan diturunkan kebaikan dalam rumah tersebut. Lepas tu orang Melayu kita tak tinggal benda tadi. Anak dia mesti nama Muhammad juga kat depan. Nama panjang nak mampu. Muhammad apa ni, helikopter apa lagi sebut semua. Tapi Muhammad tak tinggal. Muhammad mesti punya buh kat depan. Panjang nama. Ada orang yang tak tinggal nama Muhammad langsung. Anak pertama Muhammad Al-Ula, Muhammad Awal. Anak yang kedua Muhammad Sani. Anak ketiga Muhammad Salis. Anak keempat Muhammad Rabi'. Semua nama Muhammad semua. Terus. Jadi kebanyakan pandangan Nabi mulahadhah. Mulahadhah maksudnya Nabi melihat dengan hujung mata. Nabi tidak melihat dengan pandangan penuh, sepenuh mata. Kita kalau tengok satu yang cantik contohnya, kita akan jegir mata. Cantik macam tu. Kan? Kalau tengok kereta yang cantik, rumah orang besar, kita lalu tengok-tengok, kita buat apa? Mata macam tu, jegir. Tak, Nabi tidak melihat macam tu. Tamam? Nabi jullu nazarihi mulahadhah. Pandangan Nabi hanya hujung mata saja. Nabi hanya melihat di hujung ini saja. Ini dipanggil lihadh. Dalam bahasa mata kita dipanggil lihadh, ini lihadh ni. Tengah-tengah dipanggil maq. Nabi melihat dengan lihadh, dengan hujung mata. Kita tengok makanan sedap atas meja, mata kita macam tu. Luas. Tak, Nabi tidak macam tu. Beza Nabi dengan kita. Dan Nabi juga tidak pernah membuat isyarat mata. Nabi tak pernah buat isyarat mata kepada seorang. Bukan mengorak orang. Tengok nak darah orang duk jijik mata. Bukan macam tu. Isyarat mata di sini dengan maksud Nabi tidak membuat isyarat yang khianat kepada seorang. Contoh, ada seorang lelaki pada ketika Fathu Makkah datang kepada Nabi, dan Nabi telah letakkan senarai nama yang akan dibunuh. Kerana ini orang-orang yang kuat melawan dengan Nabi SAW dan menghina Rasulullah. Ada 15 orang. Salah seorang di kalangan mereka tadi datang kepada Nabi dan minta untuk masuk Islam, dan nama dia adalah disenaraikan. Waktu ketika dia datang kepada Nabi, waktu tu Nabi dah buka dah topi perang Nabi. Maksudnya perang dah selesai. Tak perang pun. Pembukaan kota Mekah ni tak berlaku pun. Pertumpahan darah yang banyak. Sikit saja, tempat-tempat yang tertentu saja, sikit sangat. Maka Nabi dah buka topi perang, bermakna perang dah selesai. Maksudnya pembukaan dah selesai. Dia letak, tiba-tiba datang lelaki ni, dan kemudian dia menyatakan keinginan dia untuk masuk Islam. Dan Nabi SAW tengok dia. Nabi tengok dan Nabi tunduk. Kemudian dia bagi tahu lagi, ya Rasulullah, saya nak masuk Islam. Maka Nabi tengok dia lagi, Nabi tunduk lagi. Kali yang ketiga, akhirnya Nabi kata, ya, mengucap. Maka dia pun sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammad Rasulullah. Maka dia masuk Islam. Setelah lelaki itu keluar, maka Nabi SAW kata kepada para sahabat, kenapa tadi waktu aku tunduk yang pertama kamu tak pancung dia terus tadi? Pada mulanya. Tuan-tuan, kenapa Nabi buat macam tu? Kita kata bukan dia nak masuk Islam. Tak, kerana Nabi tahu apa yang ada dalam hati dia. Dia nak masuk Islam pada kali yang pertama adalah kerana apa? Kerana ketakutan. Kerana nak menyelamatkan diri dia. Baik, kenapa tunduk Nabi yang kedua? Nabi masih lagi tak terima pada waktu tersebut. Kenapa yang ketiga baru Nabi terima? Kerana Nabi tahu waktu tu baru betul. Faham? Waktu tu baru dia masuk Islam dengan betul, dengan kebenaran, bukan dengan ketakutan. Dan betul, selepas tu baik iman Islam dia. Islam dia baik pada waktu tersebut. Tamam tuan? Kerana kali yang ketiga, sebab tu Nabi tunduk. Nabi tunduk pertama kerana tak betul lagi ni. Kali yang kedua Nabi tunduk lagi. Kali ketiga Nabi kata, ya sila. Kerana waktu tu baru betul Islam dia. Dan sungguh baik Islam dia selepas tu. Dan tuan-tuan, pada kali pertama Nabi kata apa? Kenapa tak pancung dia pada kali pertama tu? Waktu ketika ni, lari tak boleh dah lah. Selesai. Dah bila dia mengucap syahadah, maka waktu tersebut selamatlah darah dan juga peribadi dia. Maruah dia terjaga pada waktu tersebut. Maka kata sahabat, kenapa? Ya Rasulullah, kami tak faham. Kenapa tak buat isyarat sikit? Buatlah isyarat sikit. Maksudnya kalau sambil bila kata, wahai Rasulullah, saya nak masuk Islam. Patut Nabi buat sikit, tengok sikit ke sahabat. Tak, kata Nabi, haram bagi para anbiya melaksanakan pandangan khianat. Tak, Nabi tak akan buat macam tu. Nampak ada akhlak. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Hatta akhlak tu pun tak dibuat oleh Nabi SAW. Hatta mata isyarat pun Nabi tak buat pada waktu tersebut. Ajib, agung. Terus. Pertengkaran nyata dia pertandingan
Ketika Mi'raj terdengar bunyi coretan. Nah, dan Nabi pendengarannya sangat tajam. Dan Nabi pernah mendengar bunyi coretan di Mi'raj. Waktu ketika Mi'raj, Nabi mendengar bunyi coretan di Lauh Mahfuz. Mendengar bunyi coretan di sini, kata ulama, mengetahui apa yang ditulis, bukan hanya dengar saja. Nabi mengetahui apa yang ditulis. Karena itu disebut oleh Imam Al-Busiri radhiyallahu anhu, wa ilmuhu ma baina al-lawhi wal qalami. Dan ilmu Nabi adalah di antara lauh dan qalam. So, Nabi mengetahui seluruh ilmu. Adakah sama dengan ilmu Allah? Tak sama. Karena ilmu Allah Ta'ala bukan di antara lauh mahfuz saja. Ilmu Allah Ta'ala tidak ada tepian. Yang ada dalam lauh mahfuz itu dicatat pada benda yang maklum, makhlukat, benda yang makhluk yang dicatat. Lebih daripada itu lagi ilmu Allah Ta'ala. Ilmu Allah bukan hanya dalam lauh mahfuz. Ilmu Allah meliputi segala-galanya. Ilmu Allah tidak ada sempadan. Bila kita katakan ilmu Nabi di antara lauh dan qalam, Nabi mengetahui apa yang ada dalam lauh mahfuz, itu tidak mengatakan Nabi sama ilmunya dengan Allah. Tetap tak akan sama ilmu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tamam? Cukuplah kemuliaan tubuhnya disebut oleh penciptanya yang mulia. Jadi kalau tuan-tuan tengok dalam Al-Quran, Al-Imam Qadhi Iyad Al-Yahsubi dalam kitab beliau Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa, ni kitab ni, kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa. Ini kitab yang ada kat tangan saya ni, umur dia dah 250 tahun. Ni kitab ni. Saya cuma buat kulit baru. Isinya cetakan ni lebih kurang 250 tahun yang lalu. Ini kitab yang telah ditulis tangan kemudian dicetak. Dan kitab ni lebih jadi mahal lagi kerana cetakan ini dicetak dengan isyarat daripada baginda Nabi SAW. Rasulullah menyuruh kepada pencetak ini untuk mencetak. Dia mimpi jumpa Rasulullah, bukan dia mimpi. Ada seorang wali Allah Ta'ala, Habib Umar bin Umar bin Al-Jufri di Madinah Al-Munawwarah. Habib Umar Al-Jufri, kalau tak silap saya nama dia. Nah, Sayyidi Umar Al-Jufri mimpi bertemu dengan Rasulullah. Dalam mimpi tersebut Rasulullah berpesan kepada Sayyid Umar ini, Habib Umar ini, untuk bagi tahu kepada pencetak kitab ini agar mencetak kitab ini. Karena kalau dicetak kitab ini, kamu akan mendapatkan keampunan daripada Allah, daripada dosa-dosa kamu. Maka dicetak kitab ini. Ini kitab cetakannya. Harga jangan tanya, tak ada habaq. Tapi kalau mahal boleh bincang balik, kan? Tak nak melawan. Antara kitab-kitab yang saya selalu bawa dalam perjalanan saya. Karena kata ulama, kalau dibawa Syifa, insya-Allah di atas kapal terbang tak akan jatuh kapal terbang. Kalau bawa kapal tak akan tenggelam. Kalau bawa dalam kereta, insya-Allah kereta tak accident. Lepas tu kadang-kadang bawa 16 dan sebagainya, insya-Allah. Yakin. Nak main kelah ni, kan jadi kalut nanti. Dibawa Syifa, insya-Allah. Nabi SAW ada dalam kereta, insya-Allah khair. Bertawassul dengan kereta. Tawassul dengan kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa. Ini kitab yang barakah, dikarang oleh Al-Imam Qadhi Iyad. InsyaAllah ada rezeki nanti kita daurahkan kitab ni, insyaAllah. Sekarang ni Matin Ma'atafi Imam Nawawi di Perlis, bawah pimpinan Ustaz Yusaini, sedang terjemahkan kitab ini. Dan insyaAllah dalam tempoh 1 tahun ni akan siap kitab ni dalam terjemahan sepenuhnya. Kitab ni akan diterjemahkan secara sepenuhnya. Nanti bila dah siap sepenuhnya nanti, insyaAllah kita akan diskusikan kitab tersebut. Kita akan baca kitab tadi. Dan kitab Syifa ini kitab yang sangat berkat. Dan kalau dibaca seperti namanya, akan sembuh. Orang yang ada penyakit dibacakan Syifa, insya-Allah sembuh penyakit tersebut, insya-Allah, dengan izin Allah. Dan saya ada kisah yang tersendiri dengan kitab ini dan masalah tersebut. Bukan tempat dia, kalau tidak tak habis kitab lagi. Terus bab pada menyatakan tentang khatam nubuwah. Kita baca sampai pukul 11, lepas tu kita berhenti rehat. Boleh tak? Pukul 11. Baca tak setuju? Boleh lah, setuju lah. Kita baca sampai pukul 11, kita berhenti rehat sampai 11.30. Tuan-tuan boleh makan, boleh minum dulu. Ada makan tak? Ada makan tak? Ada tak? Ada makan. Ada makan ke tak? Saya tipu pula. Ada kan? Ada makan pagi. Kemudian setelah 11.30 tu kita akan start terus sampai pukul 12.30 ataupun sampai zuhur. Sampai sembahyang zuhur. Lepas tu kita berehat lah sampai malam pula nanti. InsyaAllah kita akan tengok banyak mana kita baca. Terus baru 15 baik. Dah dekat sejam dah ni. Terus. Ini bab pada menyatakan tentang khatam nubuwah. Khatam nubuwah ni maksudnya tanda kenabian yang ada di belakang badan Nabi Muhammad SAW. Jadi di belakang badan Rasulullah ada daging timbul, yang daging tersebut
adalah tanda kepada kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tanda ini diketahui oleh orang-orang yang mengetahuinya. Orang kalau tengok tanda tersebut tahu kata ini Nabi akhir zaman. Dan tanda tadi bentuknya macam mana akan diterangkan dalam syair ini, dalam bab ini nanti akan diterangkan. Dan bila tanda ini ada, daging timbul ini, daging yang kecil sebesar telur burung puyuh ada di belakang badan Nabi, berbetulan dengan jantung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelah kiri sedikit. Bukan duduk tengah-tengah, betul. Duduk sebelah kiri sikit. Yang ini berbetulan dengan jantung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama khilaf. Yang pertama, sebahagian mengatakan khatam nubuah ini ada ketika Nabi lahir. Maksudnya beranak bersama dengan Rasulullah. Waktu Nabi lahir sekali dengan khatam. Pandangan kedua mengatakan setelah Nabi lahir. Waktu lahir tak ada lagi. Setelah lahir ada. Pandangan ketiga mengatakan ketika mana Nabi dibelah dadanya di kampung Bani Sa'ad, waktu bersama dengan Sayyidatina Halimatus Sa'diyah. Jadi waktu itu Sayyidina Jibril AS dan Mikail membelah dada Rasulullah, membuang hadzun minasyayatin yang ada dalam dada Nabi SAW. Maka waktu itulah adanya khatam, baru ada khatam. Yang keempat, kata ulama, ketika Nabi dilantik jadi Rasul. Bahkan kata waktu Nabi umurnya 40 baru ada khatam nubuah. Pandangan yang paling kuat, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, adalah pandangan yang ketiga, iaitu ada pada ketika mana Nabi dibelah dadanya. Waktu ketika dibelah dada, timbul, maka dikeluarkan khatam tadi. Dan waktu ketika Nabi wafat, khatam tadi diangkat oleh Allah, hilang, tidak ada lagi. Maksudnya tanda tadi sudah hilang, tidak ada pada waktu tersebut. Mana disentuh oleh sahabat, tidak ada lagi khatam pada waktu belakang Nabi SAW. Maka kata ulama, khatam tadi telah diangkat oleh Allah atau dimasukkan kembali ke dalam tubuh Rasulullah SAW. Dan khatam Nabi berbeza dengan khatam Nabi-Nabi yang terdahulu. Nabi kita Muhammad di dalam bajunya, dalam belakang badannya. Manakala Nabi-Nabi terdahulu, khatam mereka di tangan. Kenapa khatam Nabi-Nabi dulu di tangan? Maksudnya ada daging timbul di tangan. Jadi tuan-tuan kalau ada daging timbul di tangan, jangan mengaku Nabi pula, tak lah. Ataupun ada apa ni? Ada daging timbul kat belakang, terus dia pula Nabi apa aku ni? Tak. Takkan Nabi lah. Nah, la nabiyya ba'di, kata Rasulullah. Dia kata bukan Nabi, Rasul. Saya Rasul kot, bukan Nabi. Itu lagi bodoh orang panggil. Kalau dia mengaku dia Rasul, dia lagi bodoh pada waktu tersebut. Tuan-tuan perasan tak orang-orang Melayu kita, ramai yang mengaku jadi Rasul ni, dia tak kata dia Nabi, dia kata dia Rasul. Kami Rasul, umat Melayu. Kita kata, mana ada dah Nabi akhir zaman. Saya tak kata saya Nabi, saya kata saya Rasul. Nabi kata tidak ada Nabi. La nabiyya ba'di. Nabi tak kata tidak ada Rasul. Kita kata Masya Allah, bodohnya kan. Bertambah kebodohan lagi. Kenapa? Karena di antara Nabi dengan Rasul ada umum dan khusus. Mana yang am, mana yang khas. Rasul khas, faham? Dan Nabi am. Karena apa? Karena setiap Rasul adalah Nabi, dan bukan semua Nabi Rasul. Mana yang lebih besar dia punya lingkungan dia? Nabi, Rasul. Dalam kita mengaji matematik dia panggil set. Betul tak? Dia ada set. Yang tengah khusus, khas. Yang luar ni am. Jadi yang luar ni daripada Nabi, yang tengah ni Rasul. Maka semua Rasul adalah Nabi. Bukan semua Nabi adalah Rasul. Karena Rasul sikit ni saja. Faham? Boleh faham? Jadi bila Nabi kata la nabiyya ba'di, Nabi menafikan am, maka khusus termasuk dalam tu. Lebih utama dinafikan. Nabi tak kata la rasula ba'di. Kalau Nabi kata aku nafikan yang khusus, maka waktu tu am mungkin tak dinafikan. Tapi sekarang Nabi nafikan umum. Bila nafikan yang umum, bermakna yang khusus lebih utama dinafikan. Sebab tu kalau ada orang mengaku dia Rasul, maka kita katakan kamu bukan Nabi, tapi kamu Rabi. Faham? Rabi apa? Rabi maksudnya bodoh dalam bahasa Arab. Antara lain Nabi yang Rabi, kata dia. Kamu bodoh sebenarnya, kamu bukan cerdik. Itu dalil kebijaksanaan Rasulullah. Dan dalil bahawa wala yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi berucap dengan wahyu Allah Ta'ala. Dengan ucapan Nabi SAW detail. Sampai kalau datang akhir zaman, sungguh umat ini buat, maksudnya kalau mereka mengaku tu menunjukkan kebodohan mereka. Sebab tu kalau dia mengaku, kita tak heran, dia dah bodoh. Yang herannya yang ikut, yang sangat bodoh tu. Yang kita heran yang ikut tu. Kita tak heran yang mengaku. Yang mengaku biasa, dia ada kepentingan. Yang heran yang ikut. Sebab tu Musailimah Al-Kadzdzab, dia mengaku jadi Nabi kerana dia tengok Nabi. Jangan baca Musailamah.
Siapa baca Musailamah, kata Syekh Jamal Faruq guru kami, siapa yang baca nama Musailimah dengan Musailamah, maka dia lebih kadzab daripada Musailimah. Dia lebih penipu daripada Musailimah. Baca dengan nama Musailimah, bukan Musailamah. Musailimatul kadzab. Dia pernah jumpa Rasulullah. Dia pernah pergi ke Madinah dengan rombongan orang kampung dia. Dia jumpa dengan Nabi, dia kata, tengok orang hormat Nabi, tengok orang muliakan Nabi, jadi dia tak puas hati. Dia rasa teringin nak dapat kedudukan tadi. Akhirnya dia mengaku jadi Nabi. Yang dia mengaku tak heran, yang heran yang ikut. Lebih heran lagi, Allah Ta'ala nak bagi dia lebih sesat lagi pada waktu tersebut. Maka Allah Ta'ala bagi kepada dia seorang pembantu. Siapa dia pembantu dia? Saya terlupa nama pembantu ni. Dan dia ni adalah bekas sahabat Nabi, murtad. Pernah jadi sahabat Nabi tapi murtad, kemudian lari pergi ikut Musailimah. Punya bodohnya sampai teratur. Asalnya ikut dengan Rasulullah, sahabat Rasulullah, kemudian dia murtad ikut Musailimah, dan dia jadi orang kanan. Dia jadi orang kanan. Mungkin dia ni pun jenis tak puas hati kat Sayyidina Abu Bakar kot, lebih kurang. Musailimah tak puas hati kat Rasulullah, dia ni tak puas hati kat Sayyidina Abu Bakar, lebih kurang tu. Sebab dia nak dekat dengan Nabi, mungkin dia kata tengok Sayyidina Abu Bakar lebih Nabi sayang apa semua, dia pula ni dia kata ambil dekat dengan Musailimah, Nabi baru ni, dia kata. Jadi boleh jadi orang kanan. Dia lah yang tukang bagi tahu apa-apa yang diperlukan. Dia yang tolong bagi tahu Nabi buat apa, kamu kena buat macam ni. Kalau Nabi Muhammad buat macam ni, kamu pun kena buat juga. Kerana kamu pun Nabi, kamu kena buat macam ni. Jadi Musailimah ni wahyu dia kawan tu lah. Wahyu dia kawan tu. Kawan tu kata Nabi Muhammad dia selalu kumpul orang. Kalau anak-anak kecil, kalau akan dibawa kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad akan tahnik budak-budak kecil. Dan ada yang didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW kalau ditahnik budak-budak, kesemua yang ditahnik oleh Nabi Muhammad SAW semua jadi orang besar-besar. Ada yang jadi pembuka Naisabur, ada yang jadi ulama besar, ada yang jadi zuhad, jadi alim kabir yang doanya mustajab, yang lidahnya fasih. Semua kerana ditahnik oleh Rasulullah berkat air liur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada di antara sahabat Nabi namanya Sa'ib ibn Yazid. Sayyidina Sa'ib ibn Yazid pernah disapu kepalanya oleh Rasulullah, dan rambutnya tidak hitam, tidak putih sampai dia mati. Dia tua, rambut dia alin semua putih, tempat Nabi pegang tu hitam. Sayyidina Sa'ib ibn Yazid, rambut dia pernah disentuh, kepalanya disentuh oleh Nabi ketika kecil. Ketika dia dah tua, orang heran, rambut dia hak ni putih, hak tu hitam. Orang tanya, kenapa yang ni hitam, yang lain putih? Kerana hak ni disentuh oleh Rasulullah, kata dia. Yang disentuh oleh Nabi ni tak putih terus. Terus nampak muda sampai bila-bila. Ada seorang sahabat Nabi lagi, kerana Nabi sentuh rambut dia di situ, dia tak potong dah rambut tu. Rambut dia panjang 2 meter. Orang tanya, kenapa tak potong rambut ni? Kerana ini pernah disentuh oleh Nabi SAW. Maka saya tak akan potong yang telah disentuh oleh Nabi. Maka rambut dia akan balut di atas kepala dia. Dia pakai serban. Kerana apa? Kerana kasih dengan Rasulullah SAW. Dia macam tu sekali. Musailimah tahu juga benar tu, dia pun nak buat juga. Dia kata mana-mana budak yang nak tahnik boleh main kat dia, dia kata. Dia pun belah bulut budak. Ambil ayat liuk belah bulut budak. Hak dia belah semua jam, lidah pendek semua. Semua jadi lidah pendek. Hak dia sapu kepala, bila besar semua botak. Bukan tumbuh rambut, botak semua. Jadi jangan duk main. Nabi SAW pernah bagi air kepada seorang perempuan balik ke kampung dia untuk dituang dalam telaga kampung dia. Dia kata, telaga saya apa ni, kebun saya ni kering ya Rasulullah, tolong doakan. Nabi ambil air, Nabi kata, Nabi ludah dalam air tersebut, tuih. Dan kemudian Nabi kata, ambil air ni, tuang di dalam telaga dalam kebun kamu. Dituang dalam telaga di kebun tersebut, berbuah 2 kali setahun buah tadi. Melimpah ruah rezeki Allah Ta'ala bagi selepas tu. Air keluar dengan apa ni, membuak-buak. Musailimah dengar kisah tu. Dia kena buat juga, dia kata. Dia pergi tengok ada satu kebun, ada telaga. Ada air dalam telaga tu. Air tu ada elok lah. Dia pun ambil, ludah dalam telaga. Kering telaga tu. Hebat tak? Hebat kan? Lah sungguh hebat. Mana ada orang ludah dalam telaga kering? Ni kalau boleh ludah telaga kering, hebat lah. Tapi hebat dia terbalik lah. Hebat dia jadi terbalik. Dia dipanggil apa ni? Dipanggil ihanah. Dipanggil. Sayyidina Ali waktu ketika sakit mata, didoa oleh Rasulullah. Nabi ludah pada mata Sayyidina Ali, mata Sayyidina Ali jadi cerah. Dikatakan Sayyidina Ali matanya boleh melihat pada waktu malam seperti waktu siang. Macam ada toslek mata Sayyidina Ali.
selepas diludah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan doa. Badan Sayyidina Ali didoakan oleh Nabi, sehingga Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ahlan wa sahlan Datuk Seri. Ahlan. Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Bila didoakan Sayyidina Ali, maka diceritakan bahawa Sayyidina Ali ketika mana musim sejuk, badannya boleh menahan seakan-akan musim panas. Pada musim panas pula, dia seakan-akan musim sejuk. Sayyidina Ali musim panas boleh pakai baju musim sejuk, musim sejuk boleh pakai baju musim panas. Maksudnya boleh pakai baju pagoda, duduk relax tengah-tengah salji, tak ada masalah. Ini badan Sayyidina Ali. Sungguh, ini khususiat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Nah, yang didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi doakan beliau sehingga menyebabkan badan beliau menjadi ajaib. Nah, mata beliau boleh melihat pada waktu malam seperti waktu siang. Musailimah dengar berita tadi, dia pun buat juga. Ada seorang tentera dia sakit mata, dia pun ludah mata tu buta terus. Kawan baru sakit ya, jadi buta kerana dia. Ini orang panggil ihanah, dia panggil ihanah. Baik, terus. Kata-kata biar Nabi yang mulia adalah terdapat di belah kepalanya, lembut jika disentuh pada tempatnya, punya bulu halus di sekelilingnya. Nah, tanda kenabian Nabi yang mulia ada terdapat di belakang badan Nabi, dan dia lembut disentuh, daging yang lembut. Nah, yang ada bulu halus di sekelilingnya. Ini pernah diriwayatkan dalam hadis, seorang sahabat pernah menyentuh belakang badan Nabi dan menyentuh tempat ada bulu-bulu halus yang ada pada badan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus. Bentuknya sebesar telur burung puyuh, ada riwayat terang dan bersuruh. Nah, besar telur burung puyuh. Ada sebahagian riwayat kata sebesar penumbuk. Ni sebesar ni. Macam mana tiba besar tiba kecil? Kata ulama mengikut kepada ahwal badan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok kepada bagaimana keadaan badan Nabi Muhammad. Kalau kadang-kadang dilihat warnanya kemerah-merahan, mengikut seperti kulit Nabi Muhammad. Kadang dilihat warnanya kehijau-hijauan, warna seperti hijau-hijau. Itu juga melihat kepada bentuk Rasulullah dan badan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada ketika tersebut. Terus. Para Nabi juga punya tandanya. Para Nabi juga punya tandanya. Para Nabi juga punya tandanya. Ada pada tangan kanan mereka. Ada pada tangan kanan mereka. Ya, kena baca macam tu. Kerana ini syair. Ini bukan kitab nasar. Kalau nasar maksudnya tulisan dalam bentuk karangan, boleh kita baca macam tu. Jadi ada pada tangan kanan mereka. Kenapa panjang Ustaz? Mana ada mereka? Maksudnya mereka. Ikut suka saya. Syair saya. Mereka. Kena baca macam tu. Baru kena dia punya potongan syair tu. Kalau tidak tak kena. Nah, Nabi kita zahir kenabiannya tidak perlu tanda pada tangannya. Ada seorang pakcik semalam di Pahang, dia datang jumpa saya selepas habis majlis. Dia kata, Ustaz, boleh tak saya baca tanpa ada lagu? Silakan baca, tak masalah. Dia risau. Dia risau takut tak boleh nak baca terus, dia kata. Saya kata ikut sukalah pakcik nak baca macam mana pun baca lah, yang penting faham. Dia kata okey. Tapi lebih baik kalau nak bacanya, baca dengan nada tersebut. Dengan nada tadi. Baik. Jadi para Nabi ada tandanya pada tangan kanan mereka, di sini, di tangan kanan. Tapak tangan di atas. Dan kenapa diletakkan tanda tadi di tangan? Karena bila tanda ini dilihat oleh binatang buas, dilihat oleh manusia yang mengetahui tentang ini adalah tanda kepada Nabi, mereka akan menghormati dan memuliakan Nabi. Dan haram bagi binatang memakan para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Haram. Karena itu Sayyidina Daniel alaihi salam waktu dilempar ke dalam telaga ketika zaman kerajaan Greek zaman dulu, Nabi Allah Daniel alaihi salam pernah dijatuhkan hukuman, jatuh dalam penjara dalam bentuk telaga. Dan telaga tadi ada di Mesir, telaga tersebut yang bersambung dengan Kolizim. Dan dalam telaga tadi ada singa. Jadi jangan bayang telaga di kampung kita tu. Telaga kampung kita tu telaga turun, lepas tu ada singa dalam tu, kalau jatuh atas singa lah. Tak, telaga dia ni turun macam telaga dalam luas, macam dewan. Dia ada pintu masuk ke dalam Kolizim, macam cerita ni lah, Gladiator tu, yang dia ada lubang-lubang bawah tanah tu yang menyambung dan dibelah singa dalam tu. Dan singa tidak diberi makan selama beberapa hari. 2 ekor singa tak diberi makan beberapa hari. Ketika Nabi Daniel dilempar ke dalam telaga tersebut, dia pun ingat singa ni akan makan Nabi Daniel. Tak, rupanya tak. Singa ni jadi kawan Nabi Daniel. Dan Nabi Daniel ketika keluar daripada telaga tersebut,
daripada penjara tadi, beliau telah membuat satu cincin, yang cincin tersebut diletakkan lambang 2 ekor singa memegang batu cincin. Dan itu untuk mengingati balik 2 teman dia yang telah menemani dia ketika dalam telaga tersebut, dalam penjara tadi. Itu Nabi Daniel. Di mana cincin ini dijumpai? Dijumpai oleh Sayyidina Abi Musa al-Asy'ari, Abi Ayyub al-Ansari, Abi Musa al-Asy'ari menjumpai cincin tersebut ketika mana Nahrus Sus, iaitu telaga di sungai Sus di Maghrib telah kering dan terbongkar jenazah Sayyidina Daniel alaihissalam. Dan kemudian ada cincin. Jasad Nabi Daniel masih cantik. Dan Nabi-Nabi Allah Ta'ala semuanya cantik lagi jasadnya, tidak dimakan tanah. Dan kemudian diambil cincin tadi oleh Sayyidina Abi Musa al-Asy'ari dan diwarisi kepada keluarga beliau, dan hilang cincin tadi. Sekarang tak ada. Cincin tadi sudah hilang. Tamam? Dan di mana kubur Nabi Daniel? Di Mesir ada satu kubur Nabi Daniel dalam telaga. Dan kita kata tu bukan kubur, tu maqam. Maksud tempat dia pernah berdiri dalam tu. Yang betul Nabi Daniel di mana makamnya? Makamnya di Sus, iaitu di dalam sungai tadi. Tidak diketahui di mana tempatnya. Dalam sungai. Dulu sungai itu pernah kering, sekarang dah ada air balik, maka kita tak tahu di mana makam beliau. Tertanam dalam sungai tadi. Maksudnya itu Nabi Allah Daniel alaihi salam. Sebab tu kata ulama, kata Imam Damiri radhiyallahu anhu dalam kitab beliau Hayat Hayawan Kubra, kalau kita masuk hutan takut nanti jatuh dalam telaga atau lubang-lubang yang bahaya, maka bacakan doa a'udzu bi Daniel wa minal jubbi wa min syarril asad. Ini doa dia, bertawassul dengan Nabi Daniel alaihi salam. A'udzu bi Daniel, ya Allah aku berlindung dengan Nabi Allah Daniel daripada jatuh ke dalam telaga dan diganggu oleh singa. Diganggu oleh kejahatan singa. Maknanya kalau baca doa ni, insya-Allah tak akan jatuh gaung. Yang kedua, tak akan diganggu oleh binatang buas. Singa tu maksudnya wakil kepada seluruh binatang, kerana dia raja binatang. Jadi tak diganggu lah oleh serigala, tak diganggu oleh harimau dan sebagainya, kerana dia baca singa lah. Faham? Ni kalau orang-orang yang tak faham, dia dengar, dia marah, dia kata apa ni? Doa apa tu? Doa, baca lah doa. Yang dia doa kat anak dia SPM, ada hadis ke? Ada doa, ya Allah luluskan anak saya dalam SPM, ya Allah. Ada hadis SPM, bawa keluar hadis tu pasal SPM boleh dibaca dalam doa. Itu doa. Tu doa bodoh. Kata doa boleh, tak ada masalah. Yang kamu doa, kamu macam-macam kamu doa, hak duniawi kamu doa boleh pula. Metang kita nak doa sebut nama Nabi je dan dah nak masalah pada waktu tersebut. Ni orang panggil bermasalah. Otak dia ada ulat. Ulat unta dia panggil. Jadi tuan-tuan kena elak daripada orang-orang yang ada ulat dalam otak ni. Masalah. Terus. Kau telah menyandarkan tentang rambut bagi Nabi SAW berkaitan dengannya. Ya. Rambut Nabi yang mulia ada 3. Ambil faham, janganlah dan jangan. Ini tentang rambut Nabi. Jenis-jenis rambut Nabi. Rambut Nabi yang mulia ada 3. Bukan ada 3 maknanya ada 2 di rumah, 1 di atas kepala. Tak. Maksud 3 jenis maksudnya. Ada 3 jenis. Maksudnya dihazafkan mudhaf. Ini kalau bahasa Arab maksud dihazafkan mudhaf. Rambut Nabi yang mulia ada 3, iaitu 3 jenis. Ambil faham, jangan lalai, jangan leka. Terus. Yang pertama sebutannya mufrajwa. Baca slow-slow. Kesian kat orang tua-tua. Orang muda-muda tak apa, cepat faham. Kesian kat ni. Ad-dhaif amirul rakbi. Orang yang paling lemah dalam majlis itulah ketua kita. Jadi orang yang paling lemah dalam majlis ni ibu-ibu kita, yang tua-tua ni, yang mereka nak kena dengar bagi jelas-jelas betul. Jadi kena raikan mereka. Al-amir ad-dhaif amirul rakbi. Jadi Ustaz Siraj ni jadi ulama je ni semua ni. Jadi kena baca slow-slow bagi faham mereka. Jadi yang pertama sebutannya wafrah jua. Jadi jangan, yang pertama sebutannya wafrah jua, ini rambut sampai macam itu memang insya-Allah khatam malam ni kan. Memang khatam. Jangan memang baca lambat pun khatam insya-Allah. Yang pertama terus. Yang pertama sebutannya wafrajwa, ini rambut sampai cuping telinganya. Yang pertama rambutnya dipanggil wafrah. Ini kena ingat, ni istilah. Kalau baca hadis tu buat wafrah. Wafrah ni apa dia? Wafrah ni jenis rambut Nabi yang pertama, iaitu rambut Nabi yang sampai ke cuping telinga Rasulullah. Mana rambut mana ni? Rambut daripada bahagian depan yang kalau diturunkan sampai ke sini. Ini yang saya tanya kepada guru saya Syekh Yusri Hafizahullah, yang saya belajar kitab ni dengan beliau. Saya belajar kitab Syama'il daripada beberapa orang guru.
Antaranya Syekh Yusri hafizahullah, Syekh Abdul Wakil Al-Hashimi, kemudian Syekh Muhammad Ibrahim Abdul Ba'is Al-Kittani, kemudian Syekh Muhammad Muawad Awad Ibrahim, kemudian Syekh Umar Hashim, kemudian Syekh Ismail Diftar, kemudian Syekh Ahmad Ma'bad, kemudian sebahagian kecil dengan Syekh Ahmad Ruqaimi. Dan itu antara ulama yang saya sempat baca syama'il dengan mereka, ya, syama'il Muhammadiyah. Jadi wafrah, saya tanya kepada Syekh Yusri hafizahullah, katanya sampai rambut yang di depan kalau ditarik sampai ke sini, bukan rambut belakang. Rambut belakang, tuan-tuan, cuba tengok, kalau rambut belakang sampai ke cuping telinga, ada orang pergi kedai barber, habaq dekat dia, tolong cukur rambut saya bagi sampai sama dengan cuping telinga. Tuan-tuan cuba buat tengok, pelik orang tengok. Orang tengok ni jakun mana ni, nah, tengok ke belakang, tengok rambut dia ni sama dengan cuping. Rambut belakang sama dengan cuping, pelik, memang pelik. Takkan Nabi SAW buat rambut macam tu? Tak, mustahil. Kami tak akan buat rambut macam tu. Jadi saya tanya kepada Syekh, rambut Nabi yang dimaksudkan dengan sampai ke cuping telinga ni di mana? Rambut depan yang kalau dilepaskan sampai ke cuping telinga. Saya gak lah maksudnya. Kalau Nabi lepas tu, maksudnya orang panggil apa? Bahasa kita panggil remos. Macam remos. Orang Kedah panggil remoy. Remoy. Itu lepas sampai ke depan ni. Dan rambut kedua Nabi apa dia? Yang kedua sampai pada pertengahan tekuk yang disebut 5 di luar jalan. Ya, yang kedua sampai pada pertengahan tengkuknya, yakni sampai pada pertengahan tengkuknya di sini. Disebut 5 dilupa, jangan kita lupa. Namanya limah yang kedua. Bukan kak limah, limah. Jadi wafrah limah. Jadi waw lam. Yang ketiga, Jumlah pula yang terakhir sebutannya yang mencecah bahu bagi dan yang mulia. Nah, yang ketiga dipanggil jummah. Jummah sampai sini pula. Nah, jummah sampai ke bahu. Jadi jummah, limah, wafrah. Tamam? Jadi ada 3 rambut Nabi SAW. Kemungkinan ada 2 rambut yang bergabung dalam masa yang sama. Jadi rambut Nabi kalau dilepas di depan sampai ke cuping telinga, dipanggil wafrah. Dalam masa yang sama rambut Nabi sampai ke bahu. Jadi Nabi wafrah dan jummah dalam masa yang sama. Kemungkinan juga Nabi lepaskan rambut Nabi sampai ke sini, dan kemudian rambut Nabi di pertengahan tengkuk. Jadi wafrah dengan limah bertemu sekali. Tamam? Itu maksudnya. Jadi jummah sampai ke sini, limah sampai pertengahan tengkuk, wafrah sampai di cuping telinga. Jadi kalau diringkaskan, waw, lam, jim, wafrah, limah, jummah, dengan ringkasannya walaj. Waw, lam, jim, walaj. Apa nak? Boleh. Terus. Kalmayang rambut Nabi yang sempurna, tidak lurus, tidak kering di bentuknya. Nabi rambutnya ikal mayang, tidak lurus seperti Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa rambutnya lurus, rebonding. Dan rambut tidaklah terlalu kerinting seperti rambut orang-orang kulit hitam daripada negara sebelah Afrika. Tak, rambut macam zabib ataupun kismis yang duduk atas kepala. Dia nampak rambut macam ada kismis ya, kismis tu. Tak, rambut Nabi tak macam tu. Nabi menggabungkan kedua kecantikan. Kecantikan lurus dan juga tidak kerinting sangat. Tak kerinting, tidak terlalu lurus. Digabungkan dua-dua jadi ikal mayang. Jadi rambut Nabi ikal mayang. Jadi kalau orang tanya rambut apa yang paling cantik dalam dunia, rambut ikal mayang. Kenapa? Karena Nabi rambutnya ikal mayang. Terus. Hitam pekat rambut tua janggut tiada uban melainkan sedikit cuma. Nabi rambutnya hitam pekat. Dan janggut Nabi juga hitam pekat. Berbeza dengan sebahagian sahabat. Nah, Sayyidina Abu Bakar dengan Rasulullah beza umurnya berapa tahun? Berapa tahun? Macam mana ni? Sayyidina Umar pula beza umur dengan Sayyidina Abu Bakar berapa tahun? Dia. Mampu. Sayyidina Abu Bakar berbeza umur dengan Rasulullah 3 tahun. Nabi ketika umur 40, Sayyidina Abu Bakar umurnya 37. Sayyidina Umar pula berbeza dengan Sayyidina Abu Bakar umurnya beza 10 tahun. Maksudnya waktu ketika Sayyidina Abu Bakar umurnya 37, umur Sayyidina Umar 27. Faham? Tak? Tapi Sayyidina Abu Bakar yang umur lebih muda daripada Nabi, umur 37, Nabi 40, Sayyidina Abu Bakar rambutnya beruban penuh. Dibandingkan dengan Nabi Muhammad SAW yang ketika Nabi dah berumur pada waktu tersebut, uban yang ada di rambut Nabi hanya ada beberapa helai sahaja. Tidak sampai 20 helai. Kalau paling banyak pun 20 helai.
Bahkan dalam riwayat disebut 20 helai saja uban Nabi SAW. Jadi kerana itu ulama berbincang, adakah Nabi memakai inai ataupun tidak? Sebagian ulama kata Nabi tidak pakai inai kerana tidak memerlukan untuk Nabi pakai inai, dan itu pandangan yang paling kuat mengikut pada pandangan Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu. Berbeza dengan pandangan Al-Imam Tirmizi. Al-Imam Tirmizi dalam kitab beliau dalam Syama'il, seakan-akan beliau ingin menyebut bahawa Rasulullah juga berinai. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan menunjukkan keharusan. Kalau ikut pandangan Imam Tirmizi, jadi Nabi nak beritahu harus menggunakan inai. Jadi maksudnya harus menggunakan pewarna rambut, bukan inai saja, pewarna rambut walaupun tidak rambut kita beruban. Seolah macam tu maksudnya. Tamam? Baik. Jadi rambut Nabi digabungkan dua kecantikan, dan hanya ada uban di beberapa tempat saja. Yang pertama, uban Nabi ada tumbuh di sini dekat sudrain. Bukan sudrain, ini dipanggil apa ni? Anfaqah. Ini dipanggil anfaqah. Dekat muka ni pun ada bulu-bulu, muka ni pun ada nama kita. Kita orang Melayu kita semua bulu semua. Misai, tu nama lain sikit. Janggut. Okey, hak ni apa dia ni? Hak ni apa ni? Janggut bawah bibir. Tu panjang nama dia. Yang ni pula ni apa dia ni? Tepi ni. Tepi ni panggil apa ni? Orang Melayu panggil apa? Taring. Misai bertaring dia panggil. Hak tu kah? Lepas tu yang ni sideburn. Yang ni jambang. Lepas tu bulu kalau tumbuh dekat bawah ni, dekat dahi ni, apa dia pula dipanggil? Allahu alam, bulu dahi dipanggil. Kalau hak tumbuh kat pipi lah, bulu pipi, kan? Lepas tu ni bulu kalau keluar dari hidung, bulu hidung. Semua bulu dia berubah nama dengan nama tempat tu saja. Kalau Arab dia ada 20 nama bagi bulu. Pada muka saja ada 20 nama bulu. Kalau kita hafal. Ada namanya ahdab. Ada namanya apa ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada lagi nama? Ni apa dia nama? Hajib. Ni hajib. Hajiban ada 2. 1, 2. Ahdab ada 4. 1, 2, 3, 4 bulu mata. Ahdabul arba'ah. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dah 6 dah nama. Sini syarib dipanggil. Syarib maksud dia apa dia? Misai. Karena kalau kita minum kena ayak kat itu. Syarib. Yang ni dipanggil apa? Sibalan dipanggil. Sibalan. 2 ni. Yang ni anfaqah. Ni anfaqah. Nah, ni 2 ni. Ni anfaqah. Sini. 2 ni, 1, 2. Hak dia saya potong ni. Hak tak ada ni. Ni dia panggil apa pula? Nafakatan dia panggil. Nafakatan. Yang ni lihyah. Yang ni arid. Yang ni sudrai. Sudrai. Yang ni ghamam. Yang ni qaddain. Jadi bagi bulu. Kena ingat nama-nama tu. Ingat. Jadi ini nama bulu-bulu pada muka. Baik. Anfaqah ni dimakruhkan kita buang. Ni, kalau orang lelaki kalau ada ni, makruh buang. Kerana dikatakan ni adalah tempat, salah satu tempat malaikat pencatat amalan duduk di sini. Orang perempuan kata, itu kami tak ada orang. Alhamdulillah malaikat tak catat amalan, tak ada. Duduk kat tempat lain. Bukan duduk situ saja. Ada kata duduk di gigi geraham dalam. Ada yang kata duduk di bahu. Ada yang kata duduk di sini. Baik. Jadi apa yang saya nak cerita tadi, tiba-tiba bercerita itu. Uban Nabi. Uban Nabi ada sebahagian duduk di sini, sikit di sini. Yang kedua duduk di sini. Sudrai. Di sini sikit, di sini sikit. Yang ketiga duduk di mana? Di sini. Di tengah-tengah aqiqah. Ni tempat belah rambut ni. Dia duduk tengah-tengah. Jadi sini sikit ada uban, sini sikit, sini sikit, sini sikit. Segak je. Orang kalau ada uban sini sikit, batu sini sikit, segak. Segak tu. Betul? Baik. Tu uban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak banyak uban Nabi. Jadi Nabi menggabungkan dua kecantikan. Kecantikan hitam dan juga keagungan putih. Karena orang ni kalau ada janggut putih, maka orang akan tengok gah pada orang tersebut. Kalau putih nampak gah. Dan sahabat mengira uban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam tu sekali. Cinta mereka dengan Rasulullah dikiranya uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ada orang kira uban kita. Bini kita, hak sayang kita pun dia kata dia sayang kita, dia kata dia hidup semati dengan kita dan sebagainya. Lepas kita mati dia kahwin lain kan. Yang tu pun tak kira uban kita. Tak kira uban kita. Cuba tanya dia, kalau betul sayang abang, berapa uban abang?
Lepas tu dia kata balik, kalau abang sayang saya, jangan tanya soalan tu. Faham? Tak ada kerja orang bagi. Duk tanya buat apa benda tak ada kerja. Banyak lagi kerja lain daripada kira uban abang. Kan ada faedah pun dia kata. Ada faedah kira uban orang lain tak? Uban Nabi Muhammad dikira. Kasihnya sahabat sampai macam tu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perhatian mereka terhadap Nabi. Dan yang mengira uban Nabi kesemuanya sahabat yang kecil-kecil, bukan sahabat yang besar. Karena sahabat yang besar-besar tidak mampu melihat Nabi secara terus. Sayyidina Amr bin Al-As radhiyallahu anhu mengatakan, kami tidak mampu melihat Nabi secara terus, dan kalau saya diminta untuk menceritakan tentang Rasulullah, saya tak akan mampu. Karena saya tidak pernah melihat Nabi secara terus. Ketika duduk depan Nabi, saya hanya menundukkan pandangan. Ini akhlaknya sahabat yang besar-besar. Tapi sahabat yang kecil-kecil, yang mereka ni orang muda-muda dan sebagainya, mereka melihat Nabi. Dan alhamdulillah, kalau tidak ada mereka, tak sampai riwayat kat kita. Maka sahabat-sahabat kecil ni ketika mereka besar, mereka riwayatkan balik, kami pernah tengok Nabi. Punya kagum tengok Nabi sampai kira uban, tak ada kerja dah. Sampai macam tu, punya kagum tengok Rasulullah. Tengok 1, 2, 3, kira uban. Ajib betul, you know? Kasih mereka dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sampai pengetahuan tadi kepada kita. Dan maklumat tadi sampai kepada kita kerana apa? Kerana perhatian mereka terhadap Rasulullah sangat mendalam. Kerana itu sahabat Nabi ni adalah makhluk Allah Ta'ala yang khusus Allah Ta'ala jadikan untuk menyampaikan kepada kita tentang syariah. Kalau tak, kerana mereka tak sampai kepada kita semua benar ni. Boleh faham tak? Sebab tu kita kena ucap jazallahu anna ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengucapkan syukur kepada Allah dengan diutuskan sahabat Nabi kepada kita. Terus. Betul kita pandangan ulama inai ada tapi guna berbagi. Baik, adakah Nabi memakai inai? Berbeza pandangan ulama. Terus. Kata kuat, kata guru yang mulia, tiada pergi naik baginda yang tercinta. Ya, kata guru yang mulia. Yang saya masukkan dalam kitab saya ni, guru yang mulia tadi adalah Syekhuna Dr. Yusri Rusdi Said Jabr Al-Hasani. Itu maksud saya. Ya. Guru saya ni pakar bedah. Dia pakar bedah. Dan dia ada PhD dalam bidang pembedahan salur darah. Dan dia juga adalah ulama besar Al-Azhar Al-Syarif yang mengajar kitab fiqh, hadis dan sebagainya di Al-Azhar pada satu ketika dulu. Sekarang mengajar di masjid beliau dan juga mengajar di masjid Imam Dartir. Dan beliau adalah bapa mentua kepada Maulana Syekh Usamah Al-Azhari hafizahullah ta'ala. Ini alim besar dan juga murabbi, wali Allah Ta'ala. Terus. Ya bagi naikkan rambutnya yang mulia, rasaha baginda yang setia. Nah, yang menginaikan rambut Nabi siapa? Yang ketika dilihat, pernah dalam riwayat disebut, kami pernah melihat rambut Nabi diinaikan. Baik, siapa yang inai rambut tadi? Adakah Nabi? Sebagian ulama kata tidak. Yang menginaikan tadi adalah para sahabat untuk menjaga rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan rambut katanya dalam kalau dalam sains katanya, kalau kata tergugur daripada rambut seseorang, dia boleh tahan 60 tahun. Maksud dia tidak akan hancur selama 60 tahun. Kalau kata rambut tadi gugur, kita simpan 60 tahun boleh kekal rambut tadi. Selepas 60 tahun dia akan hancur. Beza dengan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rambut Nabi yang ada di dalam masjid Sayyidina Husain. Rambut tersebut diceritakan oleh imam masjid, dia cerita macam tu. Dia kata rambut biasanya dalam kajian 60 tahun saja boleh kekal elok. Rambut ini tanpa diletakkan sebarang bahan pengawet masih kekal sampai sekarang, yang umurnya 1400 tahun lebih. Maksudnya ini rambut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus. Bertabaruk dengan rambut baginda, tidak ingkar melainkan yang muda. Ya. Jadi orang yang bertabaruk dengan rambut Nabi, bertabaruk dengan asar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peluh Nabi, kuku Nabi, air kahak Nabi, air liur Nabi. Ada yang tabaruk dengan air kencing Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti Sayyidatina Barakah, yakni Ummu Aiman. Sayyidatina Barakah Ummu Aiman yang menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi pernah mengatakan bahawa beliau adalah ibunya Rasulullah. Karena beliau yang menjaga Rasulullah setelah wafatnya Sayyidatina Aminah. Pernah minum air kencing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah minum darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kalangan sahabat Sayyidina Abdullah bin Zubair, dan juga sebahagian sahabat seperti Abu Taibah yang membekam Rasulullah pun dikatakan pernah minum darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kesemua mereka ini didoakan oleh Nabi Muhammad dengan kebaikan. Dan bila darah Nabi dan juga keseluruhan badan Nabi ini menjadi suci, sebagian ulama kata menjadi suci,
Sejak pada lahir lagi. Sebagian lagi kata ketika mana Nabi dibelah dadanya, dibuang hazzun minasyayatin daripada dada Nabi, kata Imam Ibn Hajar, mulai pada saat tersebut keseluruhan tubuh badan Nabi suci, termasuk perkara yang keluar daripada badan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau buang air besar, maka tidak akan dilihat kesannya. Tidak dilihat, tak pernah dilihat kesan air besar. Sebab kita tak sebut najis. Sebab tidak ada yang keluar daripada badan Nabi najis. Semuanya suci. Dan tidak ada kesan. Yang kesan yang ditinggal apa dia? Bauan yang sangat wangi pada waktu tersebut. Ketika Nabi buang air besar. Bila buang air besar dilindungi oleh pokok-pokok. Kemudian Nabi bangun, setelah selesai, maka akan wangi tempat tadi dengan semerbak. Kalau kita buang meninggalkan kesan jebak yang sangat hebat, seperti bau musang. Jam orang kalau kata bau. Tengok ini bau Nabi kita Muhammad. Kalau kata itu pun dah berbeza dengan kita. Kita nak kata Nabi sama dengan kita. Ada seorang lelaki daripada negeri yang kita tidak mau sebut yang di sini pernah mengatakan bahawa Rasulullah ni buat kita nak agung lebih-lebih. Dia kata sama dengan kita ya. Nabi berak kencing serupa kita tampak sudah lagi baru tahu. Tai hang tak ada siapa nak ambil ya. Ayat kencing hang tak ada siapa nak ambil. Siapa nak minum ayat kencing kamu? Nah, air kencing Nabi Muhammad diminum oleh Sayyidatina Barakah Ummu Aiman. Kita ni kalau tak air ni, kalau ni air kencing, tak dekat mulut pun tahu dah kata air kencing. Tak kat mulut. Bau pun tahu dah air kencing. Beliau boleh minum sampai habis. Dan apa rasanya? Wallahu alam. Bila Nabi tanya, kamu tahu air apa tu? Dia saya tak tahu ya Rasulullah. Tak tahu. Nabi kata tu air kencing aku, kata Nabi. Nabi kata kamu tidak akan kena penyakit sampai akhir hidup kamu. Sampai mati kamu tak akan kena penyakit, wahai Ummu Aiman. Tunggu tak kena penyakit sepanjang umur hidup dia. Tak pernah demam, tak pernah sakit apa berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Air kencing kita kalau tak dalam TI. Ada orang tak air kencing dalam TI? Tak lancawan kalau orang main bau. Jam tu bau masuk hospital tu. Kalau masuk mulut pakai ICU. Macam mana boleh sama Nabi dengan kita? Nabi berak kencing sama dengan kita. La ilaha illallah. Ini orang yang tak kenal lantung tentang Nabi, tapi konon-kononnya nak memperjuangkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjuang sunnah apa? Nabi pun tak kenal. Kamu kenal Nabi macam postman saja. Dia boleh sebut Nabi macam postman, tuan-tuan. Nabi ni macam postman, dia kata. Bila dah selesaikan sampaikan risalah, selesai kerja dia. Kita kalau postman main hantar surat kat rumah, kita jamu air, dia katanya. Ada jamu air kat dia. Ada kita muliakan dia, sambut dengan kompak. Postman datang, dia kata kita tak sambut pun, dia sampaikan surat, selesai balik. Oi, dia buat Nabi macam tu. Dia boleh samakan Nabi dengan postman. Yang pertama dia hina postman. Dia ingat postman kita tak boleh muliakan kan? Awak postman dia tak boleh bagi ayat ke? Kamu ni orang ke binatang ni? Kalau postman tu datang, kemudian kita nak bagi air kepada postman tadi, apa masalah dia? Kalau kamu nak muliakan dia sebagai dia manusia dan juga orang, dan dia juga kita menghormati dia, apa masalah dia? Ini kamu macam memandang rendah pada pekerjaan orang dan kemudian menyamakan sesuatu yang tidak sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ajaib kepada orang-orang yang begini, tapi orang begini dijadikan sebagai sandaran, jadikan panduan oleh sebahagian orang. Jadi orang tidak ada adab. Orang yang tidak ada adab dengan Nabi, tak ada tempat bagi dia di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang tak ada adab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak ada layak untuk dia bercakap tentang agama Allah Taala. Beradab dulu dengan Rasulullah. Terus bertabaruk dengan rambut baginda, tidak ingkar melainkan yang buta. Jika kamu tidak mahu percaya, tidak ingkar waqi' hanya yang gila. Orang gila aja ingkar waqi' ni. Waqi' dia reality. Waqi' maknanya reality. Jadi tidak ingkar reality melainkan orang gila. Benda jelas-jelas dalam syarak, dalam riwayat disebutkan adanya perbuatan tabarruk yang dilakukan atau mengambil barakah yang dilakukan oleh sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Para sahabat mengambil barakah dengan Rasulullah. Sayyidina Muawiyah mengambil kuku Rasulullah di kumpulnya beliau. Sebelum wafat diletakkan, dipesan kepada anak-anak cucu dia agar diletakkan kuku-kuku Rasulullah di kelopak matanya, agar ketika ditanam nanti dia ditanam bersama dengan kuku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu sekali Sayyidina Khalid Al-Walid, ketika jatuhnya topi perang beliau dalam peperangan Yarmouk, beliau mengarahkan prajurit untuk cari balik topi tadi, sampai ada sebahagian yang terkorban.
Bila ditanya kepada dia, apa penting sangat topi ini? Kata dia, kerana dalam ini bukan kerana topi ini, kerana ada sesuatu dalam topi tersebut, iaitu rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana saya bawa rambut Nabi dalam peperangan, dan kerana ini saya menang, kata beliau. Dia menang kerana itu, bertawassul dengan Rasulullah. Ini sahabat Nabi. Takkan nak kata sahabat syirik. Sahabat buat syirik. Air kahak Nabi Muhammad, Nabi ludahkan kahak Nabi, disambut oleh para sahabat. Nampak? Jangan buat muka. Ada orang bila dengar kisah ni dia buat. Kalau dia buat muka macam tu, dia boleh daftar jadi ahli persatuan Abdullah bin Ubay. Faham? Abdullah bin Ubay bin Salul. Puak ni saja duduk belakang waktu ketika dilihat sahabat-sahabat Nabi buat macam tu, dia buat muka. Puak ni jijik lah buat benda macam ni. Ni geng-geng munafik saja yang buat macam tu. Ahli iman tak buat macam tu. Malah mereka berebut-rebut untuk dapatkan apa yang telah diberikan oleh Rasulullah SAW. Malah rambut Nabi Muhammad, Nabi sendiri yang bagi. Ketika Nabi dicukur rambutnya ketika di Hudaibiyah, Rasulullah yang bagi sendiri rambut. Ada yang dapat selai, ada yang dapat 2 lai, ada yang dapat 3 lai. Nabi sendiri yang bagi. Takkan Nabi nak bagi benda yang tak boleh. Sayyidina Rasul bangun ke rumah Sayyidatina Kabsyah, dan ke rumah Sayyidatina Ummu Sulaim. Nabi minum di qirbah, bekas air yang digantung, dibuat daripada kulit. Nabi minum, berdiri, dan Sayyidina Ummu Sulaim bangkit dan mengerak tempat Nabi minum. Disimpan oleh beliau, direndam ketika mana anak-anak beliau sakit, untuk diminum oleh anak-anak beliau. Peluh Nabi di tadahnya beliau. Peluh kita tak ada siapa nak tadah. Kita kata sama dengan Nabi, ada siapa nak tadah peluh kita? Bini kita pun tak mau. Yang kata orang lain, bini kita pun tak mau. Nak peluh, nak tadah peluh kita, nak mewangikan minyak wangi, tak membusukkan minyak wangi lagi dah. Nak. Sama Rasulullah dengan kita? Tak sama. Ajaib betul ya, orang-orang yang kata Rasulullah sama dengan dia ni. Pelik kita. Kita tak pelik lah. Nak pelik buat apa? Idza zahara sabab batala al-ajab, kata ulama. Bila dah zahirnya sebab, maka terbatallah keajaiban. Takjub kita jadi terbatal. Kita tahu dah sebab apa? Sebab benarnya tak ada adab, tu saja. Bukan kasih sangat pun dengan Rasulullah. Bukan kasih dengan Rasulullah. Dia kata syariat ni dia dapat, kami ni boleh semayang, alhamdulillah dah. Nak kenal Nabi buat apa? Ini orang macam ni orang yang kacang lupakan kulit ni. Tak kenal Nabi Muhammad, tapi seronok dengan solat, tapi tak mau kenal Rasulullah. Saya nak solat saja, saya tak mau kenal Nabi Muhammad. Amboi. Kamu tak tahu siapa yang solat tadi? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Solat seperti mana kamu melihat aku solat. Kenapa kamu tengok aku? Karena aku ini adalah insan yang telah diutus oleh Allah. Kamu kena kenal aku dulu, baru solat kamu tadi akan sampai kepada Allah Ta'ala sempurna. Itu cara dia. Ini sallu kama ra'aitumuni usalli, tengok tang usalli saja. Tengok tang solah, tidak tengok kepada man yusalli bihadhihi salah, dengan solat tersebut. Lepas tu kena latih anak-anak kita dengan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pukul 11 dah. Saya pernah cerita, saya semalam di Terengganu saya cerita, kemudian di khutbah Jumaat di Pahang semalam pun saya cerita. Ini kisah anak-anak kecil yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat mendalam. Kisah dia bagaimana? Kisah dia lagi selepas makan. Habis itulah, ingat. Selepas makan lagi, insya-Allah. Macam rancangan TV pula Selepas makan lagi kita akan cerita kisah tersebut. Tapi kalau saya ingat, kalau saya tak ingat, tuan-tuan kena ingatkan. Kalau tidak, kita akan terus tak ingat kisah ni. Baik, sila kita berhenti dulu rehat sampai 11.30. Setengah jam lah bagi masa untuk betul pinggang, betul tulang-tulang yang telah telah bersatu ni. Jadi sekejap lagi kita akan masuk balik ke kelas, insya-Allah. 11.30 kita akan bertemu balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana teknik nak hafal Quran bagi cuba. Saya bukan teknik saya, tuan. Saya pergi belajar dengan Ustaz Adi Hidayat di Indonesia. Kita belajar pada karantina tahfiz yang dah melahirkan lebih daripada 10,000 hafiz dalam tempoh sebulan sahaja. Dia menghafal 30 juzuk Al-Quran dalam tempoh 14 hari. Saya tunjuk dalam ni, boleh? Macam mana teknik tu untuk kita apply. Adakah sebab semut tuan-tuan lupa? Tak.